Hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian, nama yang diberi program ini ialah Hakaza Allamatnil Hayat 2.0, sebuah talk motivasi kerohanian bersama alumni PMMM dalam memahami erti kehidupan di Maghribi. Pada sesi 1.0 sebelum ini, kita telah mendengar perkongsian daripada saudari Husna binti Saiful Zaman. Maka pada sesi kali ini, kami ingin memberi pendedahan kepada rakan-rakan PMM yang baru tiba di Maghribi mahupun sudah lama untuk mengenali hakikat tasawuf di bumi Maghribi ini. Oleh itu, kami memanggil seorang yang mahir dan pakar dalam bidang ini, iaitu Ustaz Hud Saleh. Jadi sebelum kita teruskan program pada hari ini, eloklah saya perkenalkan terlebih dahulu biodata ringkas tentang biodata beliau. Nama diberi Ustaz Muhammad Hud Saleh. Beliau merupakan alumni di Universiti Maghribi yang mana menjadi graduan ijazah sarjana muda di Universiti Muhammad Al-Khamis dan graduan ijazah sarjana akidah wa tasawuf di universiti yang sama. Maka untuk tidak melengahkan masa lagi, jadi saya ingin menjemput Al-Fadhil Ustaz Hud Saleh untuk menyampaikan perkongsian beliau di bawah tajuk Pengenalan tasawuf di bumi Maghribi. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus saya jelas eh? Waalaikumsalam. Jolah. Jolah. Apa? Jadi alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi atharihim ila yaumiddin wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nur al-mudhibir lisyanu bidurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin ala dama wasi'ahul Allah wa ba'd. Yang dihormati Tuan Pengurusi Majlis Al-Fadhil Ustaz Farhan. Lama kita tak jumpa kan. Itu juga yang saya hormati Tuan Presiden Saudara Muhammad Nasib Badrul Hisham, Barisan AJK Persatuan Mahasiswa Malaysia di Maghribi. Hadirin hadirat, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi. Labas bikhair. Kamu tak cakap apa tadi je kan. Jadi terima kasihlah kerana bagi ruang dan peluang kepada saya untuk berkongsi lah. Sebenarnya nak dikata pakar tu tak tahulah pakar benar pun. Tapi bolehlah sikit-sikit. Benar untuk kita berkongsi topik mungkin agak berat sikit lah kan. Tasawuf kan. Jadi tasawuf ni adalah satu tajuk yang berat di sisi orang awam. Sehingga kan terdapat sebahagian daripada kebanyakan kita bila disebut mengenai ilmu tasawuf, oh tinggi ilmu tu Ustaz kata, korek ilmu tu kata susah. Sebab apa? Ilmu tasawuf ni bab kata Imam Sidi Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullah dalam kitab Al-I'lam, bahawasanya di antara ciri-ciri ilmu tasawuf sangat sulit, sangat payah dan sangat mendalam perbahasan dia. Jadi insya-Allah hari ni kita tak adalah nak cerita pasal tasawuf secara general pun. Memandangkan tugas ataupun tajuk yang diberikan, lebih kita nak bercerita mengenai sejarah perkembangan ilmu tasawuf di Maghribi. Jadi hadirin hadirat, sementara kita tunggu slide kita untuk loading. Jadi untuk abstrak ataupun secara ringkas mengenai ilmu tasawuf yang ada di Maghribi ni. Ianya adalah salah satu aspek kerohanian di sisi masyarakat Maghribi yang sepatutnya kita tak boleh ambil ringan ataupun terlepas pandang lah. Sebab di samping masyarakat Maghribi ni kaya daripada sudut sejarah perkembangan Islam ataupun kebiasaan banyak orang relate dengan sejarah Andalus. Tapi pada masa yang sama, bumi Maghribi ataupun Morocco ni, ataupun bahasa dulu dipanggil Maghrib Al-Aqsa, turut dikenali sebagai
bumi di mana berkembangnya aliran tasawuf dan juga tarekat-tarekat sufi. Sebab kata perbezaan ulama, al-anbiya fil masyriq wal awliya fil maghrib. Para nabi itu dizahirkan di masyriq, di timur, dan para nabi, para awliya ataupun wali-wali itu banyak berhimpun ataupun dizahirkan di maghrib. Maghrib ni kita boleh nak istilahkan kepada 3 bahagian. Seumpama yang diriwayatkan ataupun disebutkan dalam kitab-kitab sejarah, Maghrib dulu ada terbahagi kepada 3 wilayah. Yang pertama, Maghrib Adna, iaitu kalau hari ini kita boleh katakan negara Libya. Negara Libya ni adalah Maghrib Adna, dan Maghrib Wusta adalah negara Algeria, dan Maghrib Al-Aqsa adalah Maghribi ataupun Mamlakah Maghribiyah yang kita kenali hari ini. Baik. Jadi sebelum kita bercerita mengenai ilmu tasawuf, saya ada bahagi beberapa aspek lah dalam perbahasan kita pada hari ini. Jadi memandangkan slide kita agak lahan sikit nak loading. Sebab banyak slide saya buat semalam. Rasa dekat 50 slide. Jadi insyaAllah kita akan go through sikit-sikit lah. 50 slide, relax je. Tak ada masalah apa pun. Kita tak ada nak cerita berat-berat sebab kat sini pun petang. Kan? Jadi kalau petang kat sini dia macam nak cerita berat-berat ni pening kepala sikit lah. Jadi kita akan go through sikit. Kita akan mula daripada bagaimana Islam mula masuk ke Maghrib Al-Aqsa. Kemudian bila masuknya ilmu tasawuf ataupun kerohanian di Maghrib. Begitu juga siapa tokoh-tokoh dia, siapa rijal dia, apa tarekat-tarekat yang dikenali di Morocco. Jadi untuk pengetahuan saudara-saudara dan saudari-saudari lah, mungkin terlepas pandang apa yang disebut oleh pengurusi majlis, mungkin ada sebahagian besar ataupun sebahagian kecil lah daripada orang dalam room ni pernah tengok buku Jejak Aulia Morocco, itu saya lah yang tulis. Kan? Jejak Aulia Morocco, kalau siapa nak kenal mengenai wali-wali ataupun perkembangan tarekat di Maghribi yang lebih meluas, bolehlah rujuk kepada kitab tu. Sebelum ada yang tanya, bila nak cetak lagi, saya katakan buat masa ni masih lagi dalam proses suntingan. Jadi kita tambah kepada jilid yang baru yang setebal insyaAllah mungkin dalam 1,200 muka surat. Kalau yang cetakan yang ada sekarang ni mungkin dalam 400 lebih je. Kan, dalam 400 lebih. Jadi kita extend lagi, kita buat zawaid, bahasa ahli hadis lah zawaid kan. Zawaid kepada kitab Jejak Aulia kita tambah lagi 1 jilid. Jadi total semua dalam 1,200 muka surat. 1,200 muka surat insyaAllah. Jadi sebelum kita masuk kepada perbahasan, untuk slide yang ada ni dekat saya sekarang, saya bahagikan kepada 5 bahagian. Bahagian pertama iaitu ta'rif tasawuf. Kemudian yang kedua, sejarah kemasukan Islam di Maghrib Al-Aqsa. Kemudian yang ketiga, sejarah tasawuf di Maghrib Al-Aqsa. Kemudian yang keempat, tarekat dan juga tokoh-tokoh kesufian di Maghribi. Kemudian yang kelima, penulisan berkaitan. Jadi ada 5 bahagian insyaAllah. Jadi kita akan ringkaskan mana yang dapatlah. Baik, untuk bahagian yang pertama, ta'rif tasawuf. Ta'rif tasawuf ni mungkin kita boleh rujuk dalam kitab-kitab tasawuf yang terawal, seumpama Risalah Kusyairiyah ataupun Qutul Qulub, Hilyatul Awliya. Begitu juga seumpama kitab Allahumma salli ala Muhammad Al-Luma' karangan Ibn Sarraj At-Tusi. Kebanyakan daripada kitab-kitab tasawuf yang terawal, mereka banyak mendatangkan ta'rifan ataupun istilah-istilah ataupun masdar kata tasawuf itu daripada apa. Seumpama saya telah ringkaskan ta'rif tasawuf yang diceritakan oleh Siti Abdullah Talidi rahimahullah dalam kitab Al-Mutrib. Al-Mutrib bi Masyahir Awliya'il Maghrib. Antaranya apa? Pertama sekali, ta'rif tasawuf itu mula-mula sekali diambil daripada kalimat ahli sufah. Ahli sufah ni apa dia? Ahli sufah kalau kita rujuk dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah, dia adalah salah satu golongan daripada kalangan sahabat Nabi SAW yang datang ke kota Madinah dalam keadaan sehelai sepinggang. Mereka berbeza dengan kategori kaum muhajirin. Muhajirin adalah mereka yang berpindah daripada kota Mekah ke kota Madinah, lalu dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan kaum Ansar.
Jadi orang-orang ahli sufah, kebanyakan daripada mereka ni datang setelah perang Khandaq ataupun perang Khaybar lebih kurang. Ya, jadi mereka datang ke kota Madinah tanpa bawa harta, kemudian tidak ada sanak saudara yang bersama dengan mereka ataupun bahasa kita gharib lah. Ya. Mereka ni dari kalangan gharib ataupun ghuraba. Tak ada siapa yang mengenali mereka. Akan tapi yang menyebabkan mereka datang ke kota Madinah disebabkan keimanan dan tauhid mereka kepada Allah dan Rasul. Jadi Nabi SAW menempatkan ahli sufah ini di satu ruang di dalam Masjid Nabawi yang tempat tersebut masih ada di belakang makam Rasulullah SAW. Dipanggil sebagai Raudhah Ahli Sufah ataupun kawasan Ahli Sufah. Ahli Sufah seumpama yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, jumlah terawal mereka lebih kurang 70 orang. 70 orang seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu mengenai hadis Nabi SAW menerima satu pemberian hadiah berbentuk semangkuk susu dan Nabi berkongsi dengan ahli sufah sebanyak 70 orang. Cerita ni kalau kita baca hadis tu dia agak panjang dan dia ada bercerita mengenai sebahagian mukjizat Rasulullah di situ. Ala kulli hal, daripada ibrah yang kita dapat daripada hadis, dalam jumlah ahli sufah yang disebutkan oleh Abu Hurairah tersebut, permulaan mereka adalah 70 orang. Kemudian semakin lama semakin tambah, dari saban hari ke saban hari jumlah mereka semakin bertambah lebih daripada 100 orang. Dan kehidupan mereka ditampung sepenuhnya oleh Nabi SAW. Jadi kenapa ahli sufah? Kerana ahli sufah ini adalah gambaran golongan tajrid. Kalau kita baca dalam ilmu tasawuf, manusia ataupun salik ini, mereka yang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini ada dua kategori. Kategori yang pertama adalah mereka dari kalangan salikin, yakni mereka yang baru mulakan perjalanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah para arifin, yakni mereka yang telah pun sampai ataupun kita istilahkan sebagai minal wasilin. Mereka yang dah sampai ke hadrat ketuhanan. Jadi ahli sufah mereka tak ada kerja lain melainkan setiap hari mereka melazimi Nabi SAW dan mereka lebih banyak waktu mereka itu bermulazamah dengan Nabi berbanding para sahabat yang lain dari kalangan ahli asbab. Ahli asbab ni adalah para sahabat yang ada pekerjaan ataupun mereka yang ada komitmen seperti berniaga, bertani dan sebagainya lah. Dan antara sahabat generasi ahli sufah ini adalah seumpama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Jadi takrif yang pertama diambil dari kata ahli sufah. Kemudian yang kedua, takrif tasawuf diambil daripada perkataan as-saf, yakni barisan saf di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang biasanya kita zahirkan saf ini ketika kita menunaikan solat. Solat seperti mana disebut oleh Imam Ibn Ajibah rahimahullah bila ditafsirkan ayat wasta'inu bis-sabri was-salah, dalam satu huraian atau tafsiran dia daripada isyarat yang beliau nukilkan di dalam tafsirnya Al-Bahrul Madid, dia kata apa dia? Solat adalah mi'raj bagi ruh orang-orang beriman. Jadi bila kita berada di hadapan Allah Ta'ala, kita buat saf, kan? Kita menunaikan solat berjemaah dengan saf, seakan-akan kita berjemaah untuk mi'rajkan ruh kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham makna ibarat kan? Ke berat? Boleh insya-Allah. Boleh tangkap lagi ya. Ini tak ada cerita berat-berat, santai-santai je insya-Allah. Itu boleh rujuk dalam kitab Bahrul Madid, tafsiran dia mengenai ayat wasta'inu bis-sabri was-salah, dan bagi saya tafsiran Ibn Ajibah mengenai ayat tersebut agak mufid jugalah untuk kita faham mengenai sebahagian daripada hakikat salat. Kemudian yang ketiga, ta'rif tasawuf adalah daripada perkataan as-safwah. As-safwah ni adalah satu golongan ataupun satu generasi yang terpilih dari kalangan makhluk Allah berbanding makhluk-makhluk yang lain. Itu daripada perkataan as-safwah. Kemudian yang keempat, ta'rif tasawuf diambil juga daripada perkataan as-safa. As-safa yang merujuk kepada penyucian diri, jiwa, roh, qalbi, dari memandang ataupun bertawajuh kepada makhluk
serta bersifat dengan sifat ikhlas dalam segala gerak dan diam dia. Ya. Maknanya apa? As-safa lebih menekankan kepada penyucian jiwa daripada menghadap kepada makhluk ataupun ma siwallah. Ya. Ahli sufi ni apabila mereka beribadat, mereka bermujahadah, mereka nak mengikis hati mereka ataupun nak mendidik jiwa mereka itu daripada menumpukan perhatian kepada makhluk. Kerana apa? Bab kata syair labid yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, ya, ketahuilah segala selain Allah itu adalah batil. Ya. Kalau tak silap saya matan syair dia ala kullu syai'in siwallahi batilun, saya tak ingat. Tapi lebih kurang bunyi syair dia begitu. Itu boleh rujuk dalam Sunan Tirmizi ataupun dalam Syama'il Muhammadiyah. Sebahagian syair yang sering didengarkan oleh Nabi SAW adalah syair labid yang berceritakan bahawasanya hakikat makhluk ini adalah batil. Tidak ada yang hak ataupun yang benar melainkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sudut wujud dia. Ini dah borek sikit kan. Kan dah sambung wahdatul wujud apa semua kan, tak masuk perbahasan kita. Jadi nak kata apa secara khulasah dia, daripada perkataan as-safa adalah menghijabkan jiwa dan hati dia daripada makhluk. Tumpu semata-mata kerana Allah. Maksudnya sifat apa? Ikhlas. Kemudian yang kelima, ta'rif tasawuf juga diambil daripada perkataan as-suf. As-suf ni apa? Wool ataupun fabrik yang diperbuat daripada bulu kambing biri-biri ataupun daripada bulu kambing lah. Suf. Kenapa? Sebab di dalam tradisi keilmuan Islam, dalam riwayat-riwayat menyatakan kebiasaan pakaian para nabi adalah pakaian wool ataupun yang diperbuat daripada bulu kambing ataupun bulu biri-biri. Seumpama yang dinakalkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Syama'il dia ada menyebutkan sebahagian daripada pakaian Nabi SAW adalah pakaian yang diperbuat daripada kain wool. Jadi pakaian wool tersebut yang menjadi tradisi pakaian para Nabi SAW dicontohi oleh para ahli sufi setelah mereka. Maknanya daripada sudut ittiba' pemakaian. Dan kemudian dikenalilah sejak daripada zaman tersebut sampai ke hari ini, orang-orang sufi sering kali memakai pakaian wool ataupun daripada bulu kambing. Itu sahaja. 5 ta'rif tasawuf daripada 5 kalimah. Itu yang pertama daripada perkataan ahli sufah. Kemudian yang kedua daripada as-saf. Kemudian yang ketiga as-safwah. Kemudian yang keempat daripada as-safa. Kemudian yang kelima daripada suf. Baik. Dah boleh ke? Oh dah. Dah boleh. Okey. Baik. Kemudian kemasukan Islam ke Maghrib Al-Aqsa. Kebiasaan kalau kita baca dalam buku-buku sejarah, mungkin kita boleh rujuk dalam kitab Al-Istiqsa' fi Akhbar Maghrib Al-Aqsa, karangan Imamul Mu'arrikhin Sidi Ahmad bin Khalid An-Nasiri, meninggal tahun 1899. Dia kata apa dia? Kebanyakan riwayat-riwayat menyatakan bahawasanya Islam masuk ke Maghrib Al-Aqsa pada zaman Uqbah bin Nafi' Al-Fihri rahimahullah. Uqbah bin Nafi' ini bukan sahabat seperti mana yang disebut oleh sebahagian mu'arrikhin, akan tetapi dia dari kalangan Mukhadramin. Mukhadramin ni apa dia? Mukhadramin adalah mereka yang lahir di zaman Rasulullah SAW, akan tetapi mereka tak sempat berjumpa dengan Nabi. Itu dipanggil golongan Mukhadramin. Jadi kesimpulan kemasukan Islam setakat kajian saya, mengenai kemasukan Islam ni, yang pertama sekali dikatakan Islam masuk mula-mula pada zaman Nabi SAW melalui 7 orang dari kabilah Ragragah ataupun Sab'atul Rijal Ar-Ragragah. Dia Rajrajah, dia disebut Rajrajah, tapi sebutan orang Barbar Ragragah. Ragragah ni kabilah yang berada di Jabal Hadid, sekitar Jabal Hadid berhampiran kota Essaouira. Ini kita boleh rujuk dalam Salwatul Anfas karangan Sidi Muhammad bin Ja'far Al-Kitani rahimahullah. Pada jilid yang ketiga dia ada bercerita mengenai para sahabat yang dikebumikan di
Maghribi. Dan boleh juga rujuk di footnote tu, ada satu orang ulama ataupun penulis yang bernama Abdullah bin Muhammad Ar-Raghraghi As-Sa'idi. Dia karang satu kitab khusus, As-Saiful Maslul fi man ankara 'ala ar-Raghraghiyin suhbatar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khulasah dia apa? Dikatakan 7 orang daripada kabilah Raghraghah ini mereka berketurunan Hawariyin, yakni pengikut Nabi Isa alaihi salam. Jadi bila zahirnya alamat kenabian Nabi SAW, 7 orang ini diutuskan untuk pergi ke Hijaz untuk cari Nabi yang didakwa sebagai Nabi akhir zaman, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi Isa. Antara wasiat Nabi Isa apa dia sebelum diangkat ke langit, seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Isa AS mengingatkan kepada Bani Israel akan kedatangan seorang Nabi setelah aku yang bernama Ahmad. Surah As-Saff ayat ke-6. Dan cerita ni juga, kata Sidi Muhammad bin Ja'far, dinakalkan oleh Abu Abdillah At-Tilimsani dalam syarahan dia ke atas kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Dia kata apa dia? Bila 7 orang barbar ni, ataupun 7 orang Raghraghah ini, sampai ke kota Mekah, mereka ni tak boleh cakap Arab. Sebab apa? Orang barbar. Jadi orang barbar, dia tak boleh cakap Arab. Salah seorang daripada mereka bertemu dengan satu kelompok yang sedang duduk di dataran Masjidil Haram. Jadi dalam keadaan mereka tak tahu bahasa Arab, salah seorang daripada mereka bercakap kepada hadirin daripada kelompok itu dalam bahasa barbar, siapa dari kalangan kalian yang mendakwa menjadi Nabi? Dalam bahasa barbar. Ini bukan cerita-cerita dongeng ke cerita-cerita khurafat ke apa, tak ada. Ini kajian. Ini setakat yang saya jumpa lah. Kalau betul, betul lah. Kalau salah, salah. Kita nakak secara ilmiah. Jadi riwayat ini adalah riwayat yang masyhur di sisi masyarakat Maghribah. Jadi disebabkan orang Arab ketika itu, mereka tak tahu apa yang dicakapkan oleh salah seorang daripada Sabatul Rijal ni. Sebab bukan bahasa Arab. Tiba-tiba salah seorang daripada orang yang duduk tu, orang Arab tu, jawab dengan bahasa barbar. Dia kata apa? Akulah orang dia. Maknanya Nabi SAW. Dalam kitab Asy-Syifa, Imam Qadhi Iyad ada mendatangkan beberapa riwayat Nabi SAW pernah bercakap bahasa asing. Antaranya bahasa Parsi, kemudian bahasa Habsyah, dan Abu Abdillah At-Tilimsani dalam syarahan dia kata kitab Asy-Syifa, dia ada mendatangkan riwayat ni. Cuma riwayat ni masih lagi ada perbincangan. Jumhur ulama Maghrib, ulama hadis, mereka menolak riwayat ni. Ya, ala kulli hal kita cerita daripada sudut maklumat saja. Jadi mereka bertujuh ini memeluk Islam di hadapan Nabi SAW dan mereka kembali ke Maghrib menyebarkan agama Islam. Cerita ini berlaku sebelum peristiwa hijrah. Kemudian yang kedua, ekspedisi Uqbah bin Nafi' di Afrika Utara pada 60 Hijriah. Ini zaman Bani Umayyah. Ini riwayat yang mutawatir dan masyhur lah. Uqbah bin Nafi' daripada Hijaz masuk Mesir, kemudian ke Kairawan, kemudian sampai ke Maghrib Al-Aqsa. Dan antara tinggalan-tinggalan Uqbah bin Nafi' masih lagi wujud pada hari ini. Kalau kita pergi ke Marrakesh, kita mungkin akan nampak satu sign di tepi highway misalnya Sidi Shikr. Wilayah Sidi Shikr. Sidi Shikr ni adalah ribat pertama yang dibina di Maghrib Al-Aqsa. Dikatakan Sidi Shikr ni adalah salah seorang pengikut Uqbah bin Nafi'. Jadi Uqbah bin Nafi' bila dah sampai di Maghrib Al-Aqsa, dia nak kembali ke Jazair. Sidi Shikr ni dia nak duduk di kawasan tersebut, nak mengajar penduduk setempat akan agama Islam, dan dia wafat di sana dan dikebumikan di sana sampai ke hari ini. Ribat dia tersebut dikenali sebagai ribat Sidi Shikr. Abdul Hayy Katani rahimahullah ada dalam kitab ataupun risalah kecil mengenai ribat Sidi Shikr ni, boleh kita rujuk insya-Allah. Kemudian yang ketiga adalah pendudukan Tariq bin Ziyad ke atas kota Tonjah. 30 tahun kemudian. Ini dah lewat. Ini dah lewat. Tapi khulasah dia, majoriti muarrikhin mengatakan Islam masuk ke Maghrib Al-Aqsa pada zaman Uqbah bin Nafi'. Itu dia punya khulasah dia. Next. Ini contoh tinggalan-tinggalan
Islam yang terawal di Maghrib Al-Aqsa. Antaranya adalah Masjid awal mana. Dan yang pertama yang di sebelah kanan tu adalah Masjid Uqbah bin Nafi' di Istihad. Lebih kurang 1 jam daripada Kota Tituan. Dia perkampungan kecil tapi masya-Allah dia punya view dia sangat cantik sebab dia tepi laut. Masjid Uqbah bin Nafi' ini pertama kali didirikan di Maghrib Al-Aqsa. Saya tak pasti sama ada masjid ni dibina terlebih dahulu ataupun setelah Masjid Uqbah bin Nafi' di Qairawan di Tunis. Dan ni bangunan asal dia lah. Maknanya saiz dia masih lagi dalam bentuk asal. Kemudian di tengah tu Masjid Tariq bin Ziyad di Shurafat dalam iklim Chefchaouen, lebih kurang 1.5 jam daripada Chefchaouen. Dikatakan tempat Tariq bin Ziyad duduk dan buat camp di situ, kemudian dibina masjid dan masih lagi dikenali dengan nama dia sampai ke hari ini. Kemudian di kiri sekali itu adalah Masjid Musa bin Nusair. Musa bin Nusair ni adalah maula kepada maula kepada Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ni seperti mana kita maklum dia adalah bekas hamba. Jadi yang membebaskan dia adalah Musa bin Nusair. Jadi dia pun ada buat masjid di perkampungan Bani Hassan yang kalau tak silap saya dia berada di bawah iklim Ghumarah. Maknanya apa? Tinggalan-tinggalan Islam yang terawal di Maghrib Al-Aqsa ni banyak di belah-belah utara. Adapun Fes, Marrakesh itu dia pada zaman Adarisah, kemudian Murabitin dan sebagainya lah. Next. Ini contoh dinasti-dinasti ataupun kerajaan-kerajaan yang pernah memerintah Morocco ataupun Maghrib Al-Aqsa. Yang pertama adalah kerajaan Mauritania, itu kerajaan Barbar. Kemudian yang kedua adalah Barghawatah. Barghawatah ni, fun facts, pusat Barghawatah pernah diletakkan di Shalah, di Rabat. Bukan Bab Shalah. Bab Shalah tu tempat kita main futsal makin. Shalah kan, tempat tarikhi tu. Barghawatah ni adalah kabilah Barbar, akan tetapi agama mereka bercampur. Dia Islam campur Khawarij, campur sedikit Syiah, campur paganism, kemudian campur dengan aliran ilmu hitam. Dan antara dia punya kesesatan ataupun bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh kaum Barghawatah ni antaranya adalah mendakwa imam dia adalah Imam Mahdi. Cerita Imam Mahdi ni bukan berlaku seminggu dua, dah lama dah. Sebelum zaman Maulai Idris lagi. Kemudian antara dia punya syariat dia lagi adalah mengharuskan kahwin lebih daripada 4 orang perempuan dalam tu masuk. Sebab tu salah seorang daripada Raja Barghawatah ada rekod pernah dia berkahwin 50 orang sekaligus. Dan dia juga mengharamkan pemakanan ayam dan juga menghalalkan zina, minum arak dan juga ilmu hitam. Itu kita boleh refer sendirilah. Kemudian kerajaan Islam yang pertama sebenar-benarnya adalah dinasti Adarisah ataupun Idrisiyah yang diasaskan oleh Al-Imam Maulai Idris Al-Akbar alaihi salam. Setelah dia berhijrah daripada Hijaz apabila berlaku revolusi ataupun konflik antara dinasti Alawiyin, antara Alawiyin, anak keturunan Imam Ali dan juga dari kalangan Ahlul Bait dengan Bani Abbasiyah. Jadi Maulai Idris berhijrah daripada Mekah selepas pertempuran Fakh di kota Mekah, berhijrah ke Maghrib Al-Aqsa mengasaskan dinasti Al-Adarisah berpusat di Zerhun. Makam dia masih lagi ada di Zerhun. Kemudian naik pula kerajaan Murabitin yang dipelopori oleh Abdullah bin Yasin Al-Jazuli. Abdullah bin Yasin ni makam dia ada di luar kota Rabat. Di luar kota Rabat. Boleh rujuk dalam jejak Aulia, saya dah letak sebahagian maklumat di situ. Kemudian barulah ada muncul tokoh-tokoh ternama seumpama Yusuf bin Tashfin, Ali bin Yusuf bin Tashfin. Kemudian naik pula kerajaan Muwahhidin. Pengasas utama dia siapa? Adalah Mahdi bin Tumad. Mahdi bin Tumad memang dia mendakwa diri dia adalah Imam Mahdi. Wujudlah dalam kitab-kitab sejarah Maghrib Al-Aqsa daripada Al-Mu'rib, kemudian sampailah ke Al-Istiqsa', semua menyatakan bahawasanya Mahdi bin Tumad memang mendakwa diri dia adalah Imam Mahdi. Kita tak nafikan sumbangan dia dalam mengembangkan akidah Asy'ariyah dan sebagainya,
Akan tetapi sejarah adalah sejarah, kita tutup macam mana pun benda tetap akan tersebar. Kemudian naik pula generasi Mariniyin, kemudian Wattasiyin, kemudian sampailah ke hari ini iaitu dinasti Alawiyin. Jadi dinasti yang memerintah di Maghrib adalah dinasti Alawiyin. Jadi jelas mengenai sejarah dinasti ataupun pemerintah-pemerintah di Maghrib Al-Aqsa. Next slide, insyaAllah. Saya laju sangat ke? Tak, biasa saja. Boleh. Boleh tangkap tak? Boleh, insyaAllah. Okey. Sekarang kita masuk kepada perbahasan tajuk. Sejarah tasawuf di Maghrib Al-Aqsa. Sejarah masuk tasawuf di Maghrib Al-Aqsa. Tasawuf mula masuk ke Maghrib Al-Aqsa pada awal kurun ke-5 Hijriah. Ataupun pada sekitar penghujung abad ke-4 Hijriah. Ini pada zaman dinasti Al-Murabitin. Jadi terdapat pandangan yang kata Murabitin ni adalah anti tasawuf, kemudian mereka cenderung kepada salafiyah. Mereka cenderung kepada salafiyah, akan tapi mereka tidak menentang ahli sufi. Sebab apa? Kita akan sebutkan nanti. Hatta diriwayatkan bahawasanya Yusuf bin Tashafin sebelum dia menawan Andalus, dia minta pandangan dan juga fatwa daripada Imam Al-Ghazali. Jadi kalau kita fikirlah, orang yang anti kepada ilmu tasawuf, dia tidak akan merujuk kepada ahli bid'ah, kalangan ahli sufi. Misalnya dia kan, pemahaman sebahagian daripada orang yang klaim mereka adalah salafiyah sebagainya. Jadi pandangan yang kata Murabitin tidak meraihkan ahli sufi dan sebagainya tidak berapa tepat, kerana sumber-sumber daripada Maghrib sendiri menyatakan terdapat alaqah dan juga hubungan antara pemerintah, sebahagian pemerintah Murabitun dengan ahli-ahli sufi dari kalangan zuhad. Kemudian yang kedua, ahli sufi ketika itu rata-ratanya adalah para zuhad, yakni mereka yang mengambil tasawuf, yakni hidup secara zuhud, ataupun boleh kita istilahkan tasawuf salafus salih. Tasawuf salafus salih, mereka bukan bertasawuf seperti mana yang kita fahami, ada tarekat, ada aliran kesufian, kemudian tasawuf irfani dan sebagainya, tak. Tasawuf kalau kita tengok daripada zaman Nabi SAW yang diamalkan oleh para sahabat, para tabi'in, para salaf, Imam Junaid dan sebagainya, banyak mendidik kepada arah hidup zuhud. Hidup zuhud. Sebab tu penulisan pertama mengenai ilmu tasawuf dalam sejarah Islam adalah Kitabuz Zuhud yang dikarang oleh dua orang ulama. Yang pertama sekali dikarang oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Kemudian yang kedua dikarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Pun ada kitab, nama dia Kitab Az-Zuhud. Mengatakan mengenai riwayat-riwayat para salaf yang hidup zuhud. Ini tasawuf. Sebab apa? Kalau kita tengok poin ataupun intipati kepada ajaran ilmu tasawuf, basic dia antaranya adalah hidup zuhud. Hidup zuhud. Dan tidak berkecimpung dalam medan tasawuf irfani. Tasawuf ni dia ada dua. Kalau siapa yang masuk master akidah tasawuf, tasawuf ni ada dua, tasawuf masyriqi, yang kedua tasawuf maghribi. Tasawuf aliran timur ataupun masyriqi lebih menekan kepada adab dan juga akhlak. Sebab tu kalau kita tengok kitab-kitab seumpama kitab Imam Al-Ghazali, kemudian Risalatul Mustarsyidin karangan Imam Muhasibi, kemudian Risalah Kusyairiyah, ataupun penulisan-penulisan Imam Al-Ghazali banyak menekankan kepada akhlak dan juga adab. Berbeza dengan tasawuf irfani yang dipelopori oleh Ibnu Arabi, kemudian Ibn Al-Arif, kemudian Shushturi dan sebagainya, mereka lebih menekankan kepada hub ataupun cinta antara hamba dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak tekankan kepada adab seperti mana ditekankan oleh tasawuf aliran timur. Itu boleh kita refer kepada kitab-kitab diwan ataupun himpunan syair-syair ahli sufi, seumpama diwan Ibn Arabi ataupun diwan Shushturi. Sebab tu kalau kita tengok dalam syair-syair ataupun kitab-kitab penulisan ulama tasawuf maghribi, mereka banyak bercerita mengenai fana, baqa dan sebagainya lah. Kemudian yang ketiga, tak ada sebarang
tidak ada sebarang pertelingkahan antara ahli sufi dengan para fuqaha pada kewujudan asal dia, pada permulaan dia. Sebab apa? Ahli sufi ketika itu mereka hidup zuhud. Mereka lebih cenderung kepada aliran zuhad, bukan pada aliran irfaniyah. Next. Baik. Yang keempat, kemasukan beberapa kitab tasawuf ke Maghribi dari kota Mekah oleh Ibn Sa'dun Al-Qayrawani, wafat 485 Hijriah di Aghmat, di Marrakesh. Ini wave ataupun gelombang kedua ilmu tasawuf di Maghribi. Masuknya kitab-kitab tasawuf pada zaman ataupun penghujung dinasti Murabitin. Kemudian barulah muncul kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Ketika itu baru ada konflik dan juga pertelingkahan antara ahli sufi dengan para fuqaha. Sehingga tahap apa dia? Sebahagian daripada fuqaha berfatwa haram baca kitab Ihya dan bahkan mereka menyeru untuk membakar kitab Ihya. Contoh ulama yang terkenal memfatwakan pengharaman Ihya dan juga wajib dibakar dan sebagainya. Antaranya adalah Imam Abul Hasan Ali bin Ismail bin Harazim ataupun Hirzihim Al-Fasi hingga 559. Maqam dia besar ataupun ma'ruf di Fes. Dia adalah orang pertama yang membangkang penulisan-penulisan Imam Al-Ghazali. Kenapa dibangkang? Kalau mengikut sebagai riwayat, bangkangan ni tak adalah mengenai benda-benda bid'ah ke ataupun karut marut yang jelas bertentangan dengan syariat, tak ada sangat. Tapi lebih kepada perkara-perkara baharu yang mereka terima di Maghrib. Maknanya unsur luar yang masuk ke kota ke Maghribi. Jadi ada beberapa huraian ataupun konteks ajaran Imam Al-Ghazali sukar difahami ataupun tidak difahami oleh para fuqaha. Sebab tu para fuqaha seumpama Ibnu Harazim memfatwakan wajib dibakar kitab Ihya. Kemudian apa yang berlaku setelah itu, sehari sebelum pembakaran kitab Ihya, kerana yang disebutkanlah sebagai riwayat, Ibnu Harazim difatwakan selepas sembahyang Jumaat, satu tahun saya tak ingat tahun apa, wajib bawa kitab-kitab Ihya, lepas sembahyang Jumaat kita bakar di tengah-tengah masjid besar, kata Jami'. Jadi sehari sebelum pembakaran kitab Ihya, beliau bermimpi bertemu Nabi SAW dalam sebuah masjid dan bersama Nabi terdapat Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan di hadapan mereka adalah Imamul Ghazali. Cerita ni ma'ruf. Nabi baca A to Z kitab Ihya dan Nabi puji. Kemudian pas kepada Sayyidina Abu Bakar, dibaca daripada mula sampai habis pun dipuji. Kemudian dibagi kepada Sayyidina Umar, pun dibaca daripada mula sampai habis, pun dipuji oleh Sayyidina Umar. Kemudian Imam Ghazali kata apa dalam mimpi itu? Ya Rasulullah, si fulan ni ditunjuk kepada Ibnu Harazim telah mentohmah aku. Jadi aku minta hak aku daripada dia. Jadi Nabi SAW memerintahkan supaya Sidi Harazim dihukum sebat. Jadi di sebatan kali yang kelima, Sayyidina Abu Bakar mensyafaatkan dia. Dia kata apa? Ya Rasulullah, ini hanyalah perselisihan antara para ulama. Maknanya dalam pembahasan ilmu sahaja. Dia bukannya fitnah ataupun tuhmahan, rasa hasad, dengki dan sebagainya. Menyebabkan bila Ibnu Harazim terjaga daripada tidur dia, didapati di belakang badan dia ada kesan tubuh, kesan sebatan yang dialami dalam mimpi dia tersebut. Dan rasa sakit daripada kesan sebatan tersebut dialami oleh beliau selama sebulan. Dan parut dia membekas sampai hari dia meninggal. Imam As-Subuki pun ada sebut riwayat ini. Saya tak ingat dalam kitab Tabaqat apa. Allahu a'lam lah, mungkin siapa-siapa boleh cek balik. Dalam mimpi kan, dia sekadar faedah jelah. Dia tak adalah kita nak kata oh mimpi kita kena wajib pegang, tak. Tapi cerita tu, hikayat tu masyhur dan juga memang well renowned dalam dunia tasawuf. Dan juga khususnya daripada sejarah-sejarah ulama Maghrib. Bila sebut nama Ibnu Harazim, orang akan cerita fatwa dia mengenai kitab Ihya, pembakaran dia dan sebagainya, dan mimpi dia dengan Nabi SAW. Dan selepas mimpi tersebut, Imam Ibnu Harazim dia mula menelaah semula kitab-kitab Ihya
dan dia baca semua kitab-kitab Imam Al-Ghazali dan dia memuji apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali sampailah dia wafat. Ya. Dan antara yang berguru dengan Ibnu Harazim juga adalah salah seorang murid Imam Ghazali di Maghrib Al-Aqsa yang bernama Al-Qadi Abu Bakar bin Arabi Al-Ma'afiri Al-Fasi rahimahullah. Sahib Ahkamul Quran. Ya. Qadi Ma'afiri. Antara murid Imam Al-Ghazali di Maghrib Al-Aqsa. Kemudian yang ketujuh, pengharaman kitab tasawuf berlanjutan pada kitab-kitab seterusnya seperti Mahasinul Majalis oleh Ibnul Arif Al-Marrakushi meninggal 536 Hijriah. Ya. Bukan sahaja di Maghrib, bahkan fatwa pengharaman kitab-kitab tasawuf berlanjutan sampai ke Andalus. Dan Ibnul Arif ni, Ahmad Ibnul Arif, telah dicap sebagai zindik oleh sebahagian fuqaha. Itu permulaan konflik antara ahli sufi di Maghrib Al-Aqsa dengan para fuqaha. Next. Baik, tokoh-tokoh sufi, ini antara contohnya dinasti Murabitin, antaranya adalah Ibnu Barajan. Ibnu Barajan rahimahullah pengarang tafsir Tanbihul Afham ataupun lebih dikenali sebagai tafsir Ibnu Barajan. Tafsir Ibnu Barajan ni seperti mana disebutkan oleh ulama, beliau dalam tafsir tersebut, dalam tafsir surah Ar-Rum, beliau, kita nak kata apa, nak meramal pun macam tak kono pula kan. Dia kata Baitul Maqdis akan dibebaskan daripada cengkaman tentera salib pada tahun sekian. Dari tahun dia. Dan didapati tahun tersebut muafakat dengan pembebasan Baitul Maqdis yang dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini antara contoh keramat Ibnu Barajan dalam kitab tafsir dia, tafsir Ibnu Barajan. Tafsir Ibnu Barajan ni juga antara tafsir Isyari yang terkenal. Seperti mana yang kita maklum, tafsir ni ada dua kan. Ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir Isyari. Tafsir bil ma'thur ni yang diambil daripada hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian kalam-kalam salaf, begitu juga pandangan-pandangan alim ulama itu dipanggil tafsir bil ma'thur. Contoh macam tafsir Qurtubi, tafsir Ibn Kathir, tafsir Al-Alusi, kemudian tafsir Baydawi, Munawi dan sebagainya. Tafsir Isyari adalah tafsir yang bercerita mengenai ataupun tafsir ayat Al-Quran berdasarkan lataif-lataif ataupun isyarat-isyarat ahli sufi yang didapati di dalam suatu ayat Al-Quran. Contoh tafsir Isyari yang terkenal dalam dunia tasawuf apa dia? Tafsir Al-Qushairi, kemudian tafsir Syekh Abdul Qadir Jilani, tafsir Ibnu Arabi, Mafatihul Ghaib oleh Imam Fakhrul Razi. Kemudian kalau dari kalangan ulama Maghrib seumpama Ibnu Barajan, dan juga tafsir Al-Bahrul Madid fi tafsir Quran Al-Majid karangan Imam Ibn Ajibah. Itu contoh-contoh tafsir yang kita sebutkan. Kemudian yang kedua, Abul Abbas Ahmad. Abul Abbas tu dia punya kunyah dia. Orang kebiasaan kalau nama Ahmad, kunyah dia, kebiasaan dia adalah Abul Abbas. Abul Abbas Ahmad Ibn Al-Arif At-Tanji. Dia asalnya orang Tanjah dan wafat di Marrakesh. Pengarang kitab Mahasinul Majalis. Salah seorang syekh kita iaitu Sidi Ahmad bin Idris Bukhris hafizahullah, beliau pernah mengajar di masjid ataupun di zawiyah Sidi Ibn Arif. 3-4 tahun sudah. Kemudian yang ketiga, Maulai Ali bin Ghalib Al-Qasri. Ini salah seorang murid Sidi Ali bin Harazim dan juga salah seorang murid kepada Sidi Abu Madian Al-Ghawth. Abu Shu'aib Shu'aib bin Hasan Al-Andalusi ataupun lebih dikenal sebagai Abu Madian Al-Ghawth. Maqam dia sangat terkenal di Qasrul Kabir. Maulai Ali bin Ghalib Al-Qasri. Kemudian yang keempat, Abul Hasan Ali bin Ismail ibn Hirzihim ataupun di sisi masyarakat Sidi Harazim. Sampai buat air kan, air Sidi Harazim. Tapi yang jenama air itu nisbah kepada Ain Sidi Harazim, anak dia di luar Kota Fes. Yang kita sebut ni ayah dia, Abul Hasan Ali bin Ismail bin Hirzihim ataupun Harazim. Dan beliau setelah mimpi tersebut, beliau mula mendalamkan pengetahuan dia kepada ilmu tasawuf dan beliau sempat menerima hirqah sufiyah daripada Abu Shu'aib, daripada Abu Madian Al-Ghawth. Hirqah sufiyah.
Hilqah sufiyah ni contoh macam apa, pakai kopiah ataupun surban ataupun rida ataupun pakai jubah. Simbolik lah pakaian ahli sufi secara bersanad sampailah kepada Nabi SAW. Kemudian yang kelima, Syuaib bin Hasan Al-Andalusi ataupun lebih dikenali sebagai Abu Madian Al-Ghawth. Lahir di Andalus, kemudian menetap di Fes, dan masjid dia masih lagi ada di Rumailah, di Hai Rumailah, belakang Zawiyah Sidi Ali Jamal. Dan kemudian beliau berhijrah ke Tilimsan, sekarang di Aljazair, dan wafat di sana dan dikebumikan di sana. Jadi itulah antara contoh tokoh-tokoh sufi pada dinasti Murabitin, pada zaman dinasti Murabitin. Dan Abu Madian Al-Ghawth ni juga dia terkenal dengan hikam dia. Hikam ni biasa kita ingat, Ibn Atha'illah je. Hikam ni banyak. Hikmah-hikmah sufi ni banyak. Sebelum Ibn Atha'illah, ada hikam Abu Madian Al-Ghawth. Kemudian barulah ada hikam Ibn Atha'illah, kemudian hikam Imam Raslan, kemudian hikam Imam Haddad, dan banyak hikam yang lain lah. Next. Ni gambar-gambar ni, kalau daripada kanan, itu zawiyah ataupun makam Sidi Ibnu Barajan. Kemudian yang di tengah tu makam ataupun zawiyah Sidi Ahmad bin Arif. Dua-dua ni di Marrakesh. Kemudian kiri sekali itu adalah makam Maula Ali Bughalib Al-Qasri di Qasrul Kabir. Maaflah kalau dalam slide ni saya banyak tunjuk gambar kubur. Nak buat macam mana, orang sejak belajar lagi orang kata saya ni kuburi. Dan yang di sebelah kanan tu pula makam Sidi Ali Harazim di Fes. Dan di sebelah kiri itu pula makam Sidi Abu Madian Al-Ghawth di Tilimsan, Algeria. Ni guru murid. Dalam slide ni guru murid. Guru siapa? Abu Madian Al-Ghawth. Murid dia siapa? Sidi Ali Harazim. Next. Kemudian dinasti Muwahhidin. Dinasti Muwahhidin ni memang makruflah dengan Ibnu Tumad dan sebagainya. Dan dinasti Muwahhidin lebih banyak meraihkan golongan sufi. Sebab tu Sab'atul Rijal di Marrakesh, Sab'atul Rijal di Marrakesh, kebanyakan daripada mereka diundang ke Marrakesh oleh pemerintah Muwahhidin. Terumpama Abu Yaqub Yusuf Al-Mansur. Atau Abu Yaqub Al-Mansur Al-Muwahhidi. Maaf, Abu Yaqub Al-Muwahhidi. Antaranya siapa? Yang pertama Ahmad bin Ja'far Al-Khazraji atau lebih dikenali sebagai Abul Abbas As-Sabti. Ini salah seorang Sab'atul Rijal di Marrakesh. Beliau adalah salah seorang guru kepada Ibn Arabi Al-Hatimi As-Sufi, sahib Futuhat Makkiyah. Dan beliau juga salah seorang guru kepada Ibn Rushd, filsuf. Saya tak ingat. Afwan. Ahmad Abu Abbas As-Sabti ni murid kepada Ibn Rushd. Sebab Ibn Rushd mula-mula dia wafat di Marrakesh, dikebumikan di Zawiyah Abul Abbas As-Sabti sekarang. Kemudian baru datang ahli keluarga dia daripada Andalus, bawa balik jenazah dia untuk dikebumikan di sana. Dan kubur Ibn Rushd itulah disemadikan jasad Abul Abbas As-Sabti sampai sekarang. Dan Abul Abbas As-Sabti ni, beliau ni sufi yang dikenali sebagai kuat bersedekah. Setiap hari dekat zawiyah dia masak makanan dan didatangi oleh para fuqara, orang-orang miskin, setiap hari ke zawiyah dia. Sebab tu kalau kita datang ke zawiyah Abul Abbas As-Sabti, kita akan tengok masih ada beberapa orang-orang fuqara, especially yang mata dia buta ataupun orang yang dhaif lah. Sebab apa? Abul Abbas As-Sabti memang dikenali sebagai seorang sufi yang sangat dermawan dan pemurah. Dan dikenali sebagai orang yang kuat bersedekah lah. Itu kita boleh baca dalam manaqib dia. Kemudian yang kedua, Maulai Abdul Salam bin Mashish. Nama yang agak meletup lah 2-3 hari ni kan di Malaysia. Maulai Abdul Salam bin Mashish, Qutbul Maghrib. Ataupun bapa kepada pengasas, bapa kepada tarekat Syadziliyah. Tarekat Syadziliyah biasa kita kenal dengan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili
Tapi mursyid dia adalah Maulana Abdul Salam bin Mashish. Maulana Abdul Salam bin Mashish ni masyhur dengan selawat Mashishiyah. Selawat Mashishiyah. Kemudian yang ketiga, Muhyiddin Muhammad bin Ali ataupun lebih dikenali sebagai Ibnul Arabi Al-Hatimi At-Ta'i. Sahib Futuhat Makkiyah, Fususul Hikam dan sebagainya. Ataupun di sisi sebahagian pihak, dialah pelopor kepada fahaman wahdatul wujud ataupun aliran wujudiyah dalam ilmu tasawuf. Dan seorang tokoh sufi yang sangat kontroversial lah, sebab pemikiran dan juga ideologi yang dibawa. Kemudian yang keempat, Ali bin Abdullah ataupun Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah. Satu-satunya murid kepada Maulana Abdul Salam bin Mashish. Walaupun ada pandangan kata Maulana Abdul Salam bin Mashish juga adalah mursyid kepada Sidi Ahmad Badawi, Tanta, kemudian Ibrahim Ad-Dusuki di Mesir, tapi pandangan tersebut lemah, sangat lemah. Masyhur, pandangan paling masyhur dan mutawatir, satu-satunya murid Maulana Abdul Salam bin Mashish adalah Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Merangkap mursyid kepada Sultanul Ulama Imam Izzuddin bin Abdul Salam di Mesir. Kemudian yang kelima, Abul Hasan Ali Asy-Syusturi, Sahibud Diwan. Syusturi ni lebih dikenali sebagai dengan syair-syair dia. Syair-syair ketuhanan, syair-syair fana, baqa dan sebagainya, mengungkapkan cinta dan juga kasih seorang hamba kepada Tuhan dia. Dan syair-syair Syusturi banyak dibaca di dalam hadrah-hadrah tarekat sufi di Morocco. Lau kunta dhattisali absarta bil huda. Itu contoh. Tu kalau biasa kalau orang nak buat imarah kan, ataupun apa, zikir menari kan, bahasa masyarakat kita, padahal bukan zikir menari pun, dia adalah imarah sahaja. Kebiasaannya mereka akan melantunkan syair-syair Syusturi. Masya-Allah ada nur. Saya bercahaya ke. Baik, next. Okey, ni maqam Abul Abbas As-Sabti di Marrakesh. Besar kan? Biasa kalau orang pergi Sab'atul Rijal, memang orang akan pergi ziarah Abul Abbas As-Sabti terlebih dahulu. Barulah pergi ke makam yang lain, Qadi Iyad ke, Imam Jazuli ke dan sebagainya. Next. Ni makam Maulana Abdul Salam bin Mashish di Jabal Alam. Kalau daripada Tituan lebih kurang 1 jam setengah. Tapi kalau nak sedap pergi masa musim sejuk lah. Nak lagi sedap lagi pergi masa tengah bersalji. Memang tak ada orang kat atas tu. Masa musim salji. Dan Masya Allah lah, kalau siapa yang pernah pergi makam Maulana Abdul Salam ni, dia mesti akan ulang ziarah dia. Sebab pertama dia punya vibe dia, dan juga pemandangan dia memang Masya Allah lah. Dan di sekeliling perkampungan Bani Arus tu juga ada beberapa kawasan ataupun lokasi bersejarah yang boleh kita ziarah. Antaranya Ainus Syadzili, mata air Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, tempat dia mandi berwuduk sebelum dia naik jumpa Maulana Abdul Salam. Begitu juga ada kawasan-kawasan seumpama tempat kelahiran Maulana Abdul Salam, tempat dia kutab dia mengaji, tempat khalwat dia dan sebagainya. Dan Masjid Malaikat yang diviralkan oleh sebahagian pihak di Malaysia pun ada di situ juga. Akan tetapi pandangan yang kata masjid tersebut dibina oleh para malaikat dan sebagainya, menurut Syekh Abdullah Talidi, pandangan tersebut adalah pandangan khurafat. Next. Yang di sebelah kanan adalah maqam Imam Abul Hasan Asy-Syadzili di Humaithara di Mesir. Kemudian yang di sebelah kiri itu adalah maqam Imam Ibnu Arabi di Damsyik, di Jabal Qasyun di Syam. Antara tokoh yang pernah dimakamkan di dalam masjid Ibnu Arabi ni adalah Imam Abdul Qadir Al-Jazairi, nasionalis ataupun mujahidin terkenal Algeria. Beliau daripada Algeria, selepas berperang dengan penjajahan Perancis, beliau berpindah ke Damsyik di Syam, meninggal di sana dan dikebumikan di sana. Pada tahun 1973 baru dibawa balik ke tanah kelahiran dia. Next.
Kemudian dinasti Mariniyin. Dinasti Mariniyin ni lebih menekankan kepada perkembangan ilmu. Sebab tu kalau kita pergi banyak tempat-tempat khususnya di Salah ataupun di Fes, kita akan dapati tinggalan-tinggalan Mariniyin lebih banyak macam madrasah ataupun kutab. Maknanya dinasti Mariniyin sangat menekankan kepada perkembangan ilmu dan juga pemikiran. Antara tokoh sufi yang terkenal pada zaman dinasti Mariniyin antaranya adalah Ahmad bin Ashir Al-Andalusi. Ahmad bin Ashir Al-Andalusi. Ibnu Ashir di Morocco ada 3 faedah. Ibnu Ashir di Morocco ada 3. Yang pertama Ahmad bin Ashir, Sahibul Qubbah di Salah yang kita sebut ni. Kemudian yang kedua Ibnu Ashir Al-Hafi. Kalau tak silap saya, dia adalah pensyarah kepada Bulughul Maram yang turut dimakamkan berhampiran dengan makam Ahmad bin Ashir di Salah. Kemudian yang ketiga Ibnu Ashir Sahibul Matan. Sahibul Matan yang terkenal. Tapi makam dia di Fes. Kemudian yang kedua Muhammad bin Ibrahim ataupun Ibnu Abbad Ar-Randi. Ibnu Abbad Ar-Randi. Ibnu Abbad Ar-Randi ni murid kepada Ibnu Ashir ni, yang di atas, nombor 1. Dan karangan beliau yang terkenal, Ibnu Abbad ni adalah syarahan dia kepada Hikam Ibnu Athaillah. Itu dia punya magnum opus dia. Karya ulung dia. Ibnu Abbad Ar-Randi. Kemudian yang ketiga Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli ataupun Imam Jazuli, sahib Dalailul Khairat yang terkenal. Dan juga antara Sab'atul Rijal yang terkenal. Imam Jazuli ni dia banyak kitab. Dia banyak penulisan, antaranya akidah dia, kemudian sebahagian hizib dia. Tapi yang menyebabkan nama dia terkenal adalah kitab Dalailul Khairat. Ini contoh dia yang ada kat tangan Zain. Ini kitab Dalailul Khairat, edisi ataupun versi yang paling sahih daripada versi-versi yang lain. Sebab apa? Versi ini adalah nuskhah Sahliyah yang dikarang oleh Muhammad As-Sahli, murid kepada Imam Jazuli, yang bila Muhammad As-Sahli dia salin Dalail Khairat, karangan guru dia minta guru dia supaya tashih. Maknanya ada pentashihan daripada guru dia 8 tahun sebelum Imam Jazuli wafat. Jadi nuskhah ini adalah nuskhah yang diiktimad oleh orang-orang Morocco ataupun Maghrib. Nak dapat cetakan ni kena pergi dekat makam Imam Jazuli lah. Memang dia tak dijual. Dia wakaf. Dia wakaf dan juga hadiah. Dia bukan dijual dekat maktabah ke, tak ada. Sebab Dalail Khairat yang ada di sekitar kita, di dunia ni, banyak yang ada tahrif, ada tokok tambah. Jadi yang masih maintain original dia adalah nuskhah Sahliyah. Dan edisi ini dicetak dan diterbitkan oleh Pertubuhan Tarekat Jazuliyah di Marrakesh. Maknanya yang menjaga zawiyah makam Imam Jazuli di Marrakesh, mereka lah yang bertanggungjawab mencetak Dalail Khairat edisi ini. Jadi kalau siapa yang berminat kena pergi Marrakesh lah, ataupun minta siapa-siapa beli kan ataupun dapatkan. Kemudian yang keempat Ahmad Zarruq Al-Burnusi Al-Fasi. Ini imam yang sangat besar dalam ilmu tasawuf ataupun lebih dikenal sebagai Imam Zarruq. Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli dengan Imam Zarruq ni sezaman tau. Mereka pernah saling berjumpa dan pernah berjumpa di Fes, di Madrasah Safarin. Tapi Imam Jazuli dia tak ambil tarekat Syaziliyah daripada Imam Zarruq. Tarekat Syaziliyah yang ada pada zaman kita sekarang, sanad dia terpisah kepada 2 sanad utama. Sama ada dia lalu kepada Imam Jazuli ataupun dia lalu kepada Imam Zarruq. Itu kita akan sebutkan nanti insya-Allah. Next. Ini gambar ni yang di kanan tu adalah makam Ibnu Ashir di Salah. Kemudian yang sebelah kiri tu adalah makam murid dia Ibnu Abbad Ar-Randi di Fes. Di bab Futuh. Bukan di makbarah luar tu, di dalam kawasan Old Madinah. Next. Kemudian yang di sebelah kanan tu adalah makam Imam Jazuli di Marrakesh. Kemudian di sebelah kiri itu adalah makam Imam Zarruq di Misrata, di Libya.
Ni gambar ni sebelum dibongkar oleh Khawarij. Bila berlaku peperangan di Libya, perang saudara kan, zaman-zaman Arab Spring, sebahagian daripada militan Khawarij terjah masuk ke Zawiyah Imam Zarruq di Misrata, dia bongkar kubur dia dan dibawa lagi jenazah dia sampai ke hari ni tak tahu kat mana keberadaan jenazah tersebut. Ni gambar lama, ini sebelum berlaku Arab Spring. Kalau kita tengok gambar sekarang memang sedih lah. Tinggal lubang je. Sebab dah digali oleh orang Khawarij. Next. Kemudian dinasti Sa'diyin. Dinasti Sa'diyin lebih dia berpusat di Marrakesh. Jadi antara tokoh-tokoh Sufi pada zaman dinasti Sa'diyin adalah seumpama Abul Mahasin Yusuf Al-Fasi. Yusuf Al-Fasi ni adalah salah seorang imam yang besar dalam tarekat Syadziliyah. Dan dia juga adalah moyang ataupun salah seorang moyang kepada guru kita Dr. Idris Fasih Fihri, naib rektor Universiti Qarawiyyin. Kemudian yang kedua, Abu Bakar bin Muhammad Ad-Dilai, pengasas tarekat Dilaiyah Syadziliyah. Ini pun antara imam yang besar. Tapi disebabkan ada konflik politik di antara Dilaiyah dengan Alawiyin, dinasti Alawiyin masa mula-mula dulu sebelum jadi kerajaan sepenuhnya, menyebabkan Zawiyah Dilaiyah diratakan sepenuhnya. Jadi kalau kita pergi dekat Dilak ni kalau tak silap saya belah selatan lah, antara Marrakesh dengan Rabat. Memang kalau kita tengok di internet pun dah tak tinggal apa dah. Tinggal beberapa bahagian Zawiyah saja. Itu tapak bagi Zawiyah Dilaiyah yang pertama. Dan juga pusat pengamalan tarekat Dilaiyah di Maghrib yang diasaskan oleh Abu Bakar Ad-Dilai. Kemudian yang ketiga, Muhammad bin Nasir Ad-Dir'i. Muhammad bin Nasir Ad-Dir'i ni makruf lah dengan dia punya tawassul dia. Ya man ila rahmatihil mafaru, ya man ilaihi yalja'ul muttaru. Betul apa Rizat? Asyik Dan ni bercakap je, Dan tanya ni lah. Harwih lah banyak cakap tak berhenti. Betul apa Zat? Ya man ila rahmatihil mafaru, ya man ilaihi yalja'ul muttaru, ya qawiyal afwi ya maulahu, wa ya mughitha kulli man da'ahu bi kastarat ya mughitha du'afa tadi. Seorang je lah, beliau warna semua nak nasyid kan. Itu contoh Muhammad bin Nasir Ad-Dir'i. Dan Muhammad bin Nasir Ad-Dir'i ni contoh Sufi Salafi. Sebab apa? Sebab dia tidak bermazhab. Dia lebih kepada ijtihad. Dan antara kesalafian Muhammad bin Nasir Ad-Dir'i adalah beliau tidak mendoakan sultan dalam khutbah Jumaat kerana berpandangan perkara tersebut adalah bid'ah. Dia kena faham betul-betul. Itu jangan nak assume semua orang bertarekat ataupun orang sufi dia ada mazhab. Oh, dia ikut mazhab 4 ataupun akidah dia Asy'ariyah, Maturidiyah lah. Sufi yang muhaqqiqin, mungkin pada peringkat permulaan mereka bertaklid kepada mazhab 4 ataupun Asy'ariyah, Maturidiyah. Tapi bila maqam mereka dah naik, ataupun perkembangan rohani mereka itu berkembang, kebanyakan, tak kata semua, kebanyakan daripada mereka lebih cenderung kepada aliran ijtihad. Ambil direct daripada Quran dan Sunnah. Kemudian akidah mereka adalah akidah salaf. Ini common. Mungkin sebahagian daripada kita ingat, oh Salafi ni dia sendiri. Ataupun Salafi ni dia cenderung kepada aliran-aliran sendiri. Tak ada Sufi yang akidah Salafi. Tak, abadan. Ada Sufi yang akidah Salafi sama ada daripada sudut i'tiqad dan juga fiqh. Contohnya Imam Muhammad bin Nasir, kita sebut tadi. Kemudian yang keempat, Maulai Abdullah Syarif Al-Wazani. Ayuh. Maulai Abdullah Syarif Al-Wazani ni antara kutub Maghrib selepas Maulai Abdul Salam bin Mashish.
Maulana Abdullah Syarif Wazani ni, beliau adalah zuriat keturunan Muhammad bin Yamlah bin Mashish. Nak marah-marah lah, peduli apa orang tu. Yang tahu-tahu lah yang tahu-tahu lah kan. Ada yang kata dia Maulana Abdullah Syarif dia keturunan Wazani, tapi nisbah nasab kepada Maulana Abdul Salam bin Mashish. Macam mana? Ya, sedangkan Al-Wazani bukan daripada zuriat keturunan Maulana Abdul Salam. Maulana Abdullah Syarif Al-Wazani adalah zuriat keturunan anak saudara Maulana Abdul Salam, iaitu Muhammad bin Yamlah bin Mashish. Dan daripada Maulana Abdullah Syarif Al-Wazani juga lahir seorang ulama ulung ataupun arif billah yang ulung, iaitu Sidi Ahmad bin Idris rahimahullah. Nanti kita akan sebutkan nanti. Kemudian yang kelima siapa? Kenapa tu? Kemudian yang kelima adalah Imam Abdul Qadir Al-Fasi. Sahib Aqidah Ahli Iman. Abdul Qadir Fasi ni makruf lah. Kalau di sisi ahli Fas, mereka sampai menjulang Abdul Qadir Al-Fasi ni Syekhul Islam, Hasanul Basri fi asri. Dan beliau dikenali sebagai penyalin Sahih Al-Bukhari. Abdul Qadir Al-Fasi ni alim, ulama besar. Tapi dia menyara kehidupan dia dengan menyalin Sahih Al-Bukhari. Dia tak ambil pemberian orang ataupun dia tak kerja dengan kerajaan, dia kerja sendiri. Kerja dia itulah dia salin Sahih Bukhari dan dijual siapa yang nak. Dan Abdul Qadir Al-Fasi ni lah cucu kepada yang pertama, Abul Mahasin Yusuf Al-Fasi. Next. Yang di sebelah kanan tu adalah Zawiyah Fasiyah. Ni masa tengah islah. Sekarang dah cantik dah. Betul tak Ustaz? Betul. Testimoni daripada penziarah Tegar, Zawiyah Fasiyah. Alhamdulillah. Ni zaman ni masa tengah islah ni. Kalau perasan yang di sebelah kanan mihrab tu, yang ada macam arch kecil kan, macam arch, lepas tu ada batu nisan, di bawah itulah maqam Abdul Qadir Al-Fasi. Dan Zawiyah ni asalnya adalah kepunyaan datuk saudara dia, Abdul Rahman Al-Fasi. Atuk saudara dia. Adik-beradik dengan Yusuf Al-Fasi, datuk dia sendiri. Dan di sebelah kiri tu adalah maqam Abul Mahasin Yusuf Al-Fasi di Bab Futuh di Fes. Next. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah Zawiyah Nasiriyah ataupun Zawiyah Tarekat Nasiriyah di Tamagrud, yang menempatkan maqam Sidi Muhammad bin Nasir Ad-Dira'i. Saya pergi Tamagrud ni, saudara-saudari, daripada Marrakesh ke Tamagrud ni 9 jam. Gambar ni diambil pada bulan Mac 2019. Waktu tu saya dengan Ustaz Adli ada jaulah dan kami singgah di Tamagrud. Tamagrud ni kalau kita tengok dekat map, dia nak dekat sepadan dengan Algeria. Depan sikit je dah masuk Algeria. Dan Zawiyah Nasiriyah ni jugalah menyimpan ribuan manuskrip yang nawadir. Kalau siapa yang minat dalam ilmu manuskrip, makhtutat dan sebagainya, memang akan biasa jumpa Khizanah Nasiriyah yang bertempat di Zawiyah ni lah, di Tamagrud. Kemudian yang di sebelah kiri itu, itulah maqam Maulana Abdullah Syarif Al-Wazani. Kita dah sampai lama lah daripada diorang. Tapi kita tak ada lah jakun bonai tu. Itulah antara contoh tokoh-tokoh sufi pada dinasti Sa'diyin. Next. Tak boleh serius-serius kan. Solid-solid sikit ya. Solid-solid sikit je Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh. Boleh. Sikit je, tak banyak pun. Kemudian dinasti Alawiyin. Ni dinasti yang memerintah sampai sekarang. Dinasti Alawiyin adalah dinasti yang diasaskan oleh Maulai Ali Sharif. Maulai Ali Sharif di Risani. Kalau daripada
Mezuga kan, Mezuga kalau kita nak naik ke utara kita mesti akan lalu di Risani ataupun di dalam daerah Sijil Masah. Risani inilah tapakan awal dinasti Alawi. Dinasti Alawi ni dinasti yang memerintah sampai ke hari inilah. Dan antara tokoh sufi yang terkenal pada zaman dinasti Alawi antaranya adalah Sidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh rahimahullah, yang dikenali dengan kitab Al-Ibris. Al-Ibris bukan karangan Abdul Aziz Ad-Dabbagh tapi karangan murid dia Sidi Ahmad bin Mubarak Al-Lamti. Al-Lamti As-Siddiqi. Seorang hafizul Maghrib dan juga mujtahid zaman dia. Sebab apa? Abdul Aziz Ad-Dabbagh ni dia ummi. Dia tak membaca, tak menulis dan dia bukan hafizul Quran. Tapi kalau kita baca Ibris tu, saya tak sarankanlah nak baca Ibris. Sebab apa? Orang kalau dia tak ada basic mengenai masyrab ahli sufi, tiba-tiba terus nak baca Ibris, terus nak baca Futuhat, Futusul Hikam, memang apa? Dia jadi majzub lah. Sebab dia baca direct. Sebab tu kalau kita nak baca kitab-kitab ahli sufi yang tinggi-tinggi ni, tak kira lah Ibnu Arabi ke, Abdul Karim Al-Jili ke, Ibris ke, dia mesti ada basic pembacaan atau pembacaan dan kefahaman kepada masyrab sufi aliran irfani. Dia tak boleh kita memadai nak baca Bidayatul Hidayah, Ihya Ulumuddin, kita nak baca Ibris. Dia tak sama. Sebab apa? Ada banyak kalam-kalam dalam Ibris tu kalau kita baca dan juga dikritik oleh sebahagian asatizah. Kalau kita tak faham betul-betul, takut kita faham dengan makna yang bersalahan dengan kehendak syarak. Saya tak sarankanlah untuk baca, tapi siapa yang berminat nak baca, boleh je. Sebab dia terbahagi kepada riwayat hidup Abdul Aziz Ad-Dabbagh, kemudian kisah-kisah karamah dia, kemudian tafsiran dia kepada beberapa ayat Quran, kemudian tafsiran dia kepada beberapa hadis Nabi SAW, dan juga tafsiran dia kepada beberapa isyarat-isyarat ahli sufi. Kemudian yang kedua adalah Maulai Arabi Ad-Darqawi rahimahullah. Tarekat Darqawiyah ni adalah tarekat yang sangat dominan di Morocco dan juga aliran Syadziliyah yang dominan seantero dunia. Maulai Arabi Ad-Darqawi ni ma'ruf. Antara kitab dia yang terkenal dan yang dibaca oleh Salik Darqawiyin adalah Rasail dia. Rasail Darqawiyah. Kemudian yang ketiga Ahmad bin Idris Al-Fasi rahimahullah, Sidi Ahmad bin Idris, pengasas tarekat Ahmadiyah Idrisiyah. Kemudian yang keempat Sidi Muhammad bin Ja'far Al-Kittani rahimahullah. Sidi Muhammad bin Ja'far Al-Kittani ini adalah Syekhul Islam Maghrib. Beliau adalah mahaguru bagi segala ulama di Maghrib pada zaman dia dan juga di Mesir dan juga di Syam dan Hijaz. Saya sarankan kepada semua, kalau siapa yang berminat nak baca mengenai riwayat hidup Sidi Muhammad bin Ja'far, boleh baca kitab Al-Allamatul Muhaddis As-Sayyid Muhammad bin Ja'far Al-Kittani Al-Fasi Al-Hasani karangan Dr. Muhammad bin Azuz, 2 jilid. Daripada cerita riwayat hidup dia, sanad keilmuan dan sebagainya, kitab tu sangat mufid. Dan alhamdulillah sepanjang saya duduk di sana, saya ada berhimpun dengan beberapa orang yang sempat berjumpa dengan Sidi Muhammad bin Ja'far Al-Kittani rahimahullah. Antaranya adalah Musnidul Asr Maulai Abdul Rahman Al-Kittani rahimahullah, meninggal pada tahun 2022. Beliau adalah orang terakhir yang pernah berjumpa dan ambil ijazah daripada Sidi Muhammad bin Ja'far Al-Kittani rahimahullah. Faham? Kalau bila ada masuk mudakhalah apa, saya tak kisah. Bebas. Macam saya tak setuju kan. Saya ada opinion, kita bebas. Kita dalam room ni kita liberal. Bukan liberal apa, maknanya kita menghormati pandangan semua. Kalau ada sebarang apa-apa pandangan, boleh kita lontarkan insya-Allah. Kemudian yang kelima Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Ini adalah imam ataupun bapa kepada Sadah Ghumariyah Sab'ah. Yang masyhur lah, Sidi Ahmad, Sidi Abdullah, Sidi Abdul Aziz, Sidi Abdul Hayy, kemudian Sidi Hasan, Sidi Zamzami, Sidi Ibrahim, Sidi Murtada. Jadi Muhammad bin Siddiq adalah pengasas kepada tarekat Siddiqiyah.
Ad-Darqawiyah Asy-Syadziliyah. Yang sekarang Syekh umum dia adalah Dr. Abdul Mun'im bin Siddiq Al-Ghumari hafizahullah. Tak ada syekh umum lain tu. Syekh umum tarekat ni sekarang hanyalah Dr. Abdul Mun'im. Itu adalah contoh tokoh-tokoh Sufi pada dinasti Alawiyin. Next. Okay, yang kanan tu adalah maqam Abdul Aziz Ad-Dabbagh rahimahullah di Bab Futuh di Fes. Kemudian di sebelah kiri itu adalah maqam Maula Arabi Ad-Darqawi di Bani Zirwal. Di Bani Zirwal. Kalau daripada Fes ke Bani Zirwal dalam 3-4 jam. Dan jalan dia agak susah sikit lah sebab daripada jalan besar nak pergi ke perkampungan Bani Zirwal tu, dia jalan berbatu. Dia bukan jalan tar ataupun bersimen, tak ada. Dan nak pergi ke sana kena hati-hatilah sebab sekeliling dia adalah ladang hashish. Ladang hashish. Siapa nak foto cepat bolehlah pergi kan. Orang kalau dia isap hashish ni biasa dia foto dia lain macam sikit. Next. Okay, yang di sebelah kiri tu adalah maqam Sidi Ahmad bin Idris rahimahullah di Sabia. Sabia ni dulu daerah bawah jajahan Yaman. Tapi sekarang dia dah masuk di bawah jajahan Arab Saudi. Kemudian di sebelah kiri itu adalah maqam Sidi Muhammad bin Ja'far Al-Qittani di Fes. Kalau siapa daripada Masjid Andalus turun ke bawah, sebelum sampai di Sahah Lala Yaduna tu, dia memang akan lalu kepada Zawiyah Sidi Muhammad bin Ja'far. Next. Ini adalah Sidi Muhammad bin Siddiq dan juga anak-anak dia. Sidi Muhammad bin Siddiq yang tengah tu. Ya. Sidi Muhammad bin Siddiq ni gambar dia memang ada satu je. Sebab apa? Beliau ulama Maghrib yang memfatwakan pengharaman taswir ataupun mengambil gambar. Antaranya adalah Sidi Muhammad bin Siddiq dan juga Sidi Muhammad bin Ja'far Al-Qittani. Sebab tu kita akan tengok Sidi Muhammad bin Ja'far tak ada gambar dia. Sidi Muhammad bin Siddiq, gambar yang ni pun gambar yang diambil jauh-jauh. Gambar ni masa gambar Muktamar Khilafah tahun 1926 di Kahirah. Wartawan Arab di sana dia ambil gambar, kebetulan termasuk gambar Sidi Muhammad bin Siddiq. Yang sekeliling itu anak dia lah. Kalau daripada kanan tu Sidi Murtada. Sidi Murtada bin Siddiq ni saya sempat jumpa dia first and last tahun 2019 dan dia meninggal Oktober 2019. Dia adalah anak Sidi Muhammad bin Siddiq yang terakhir sekali meninggal dunia. Last, tak ada lagi dah. Kemudian yang di sebelah tu adalah Dr. Ibrahim bin Siddiq, salah seorang lecturer Darul Hadis Hasaniyah, meninggal pada 2003. Kemudian di sebelah tu adalah Al-Imam Sidi Abdul Aziz bin Siddiq rahimahullah, bapa kepada Dr. Abdul Mun'im. Kemudian di sebelah dia adalah Sidi Abdullah bin Siddiq, imam muhaddis yang masyhur, sahibul mawsu'ah dan sebagainya. Dan sebelah Sidi Muhammad bin Siddiq itu adalah Sidi Ahmad bin Siddiq Al-Hafiz. Ataupun orang kata apa, Suyuti Asri. Ataupun Khatimatul Huffaz. Mujtahid mutlak zaman dia. Sidi Ahmad bin Siddiq. Kemudian di sebelah dia Sidi Muhammad Zamzami, kemudian Sidi Hasan meninggal tahun 2009, kemudian Sidi Abdul Hayy bin Siddiq faqihun usuli. Kesemua ulama-ulama mereka berkecimpung kecuali Sidi Murtada. Mereka berkecimpung dalam bidang hadis. Tapi Sidi Abdul Hayy bin Siddiq dia lebih cenderung kepada usul fiqh. Lepas tu kalau kita tengok banyak rasail dia banyak menekankan mengenai bidang usul fiqh. Next. Tarekat Sufi Maghribi. Sebenarnya tarekat Sufi di Maghribi ni setakat yang saya himpunkan ada banyak. Lebih daripada 50 ke 60 buah tarekat. Ya. Apa nama dia? Tunggulah. Buku baru keluar insya-Allah. Tapi dalam slide ni kita sebut beberapa sahaja yang dominan. Antaranya yang pertama adalah tarekat Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah ni adalah tarekat yang dinisbahkan kepada Imam Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Syekh Abdul Qadir Jilani yang ma'ruf, Dafin Baghdad. Kemudian yang kedua, tarekat Qadiriyah
mula-mula dibawa masuk ke Afrika Utara ataupun di Maghrib Al-Aqsa melalui Abu Madian Al-Ghauth. Sidi Abu Madian Al-Ghauth yang kita sebutkan tadi, beliau sempat berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di kota Mekah ketika menunaikan ibadah haji. Jadi dia ambil tarekat Qadiriyah dan dikembangkan di Maghrib Al-Aqsa. Begitu juga antara faktor masuknya tarekat Qadiriyah adalah beberapa zuriat keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang berhijrah ke Andalus dan Maghribi. Antaranya daripada jurai keturunan Sidi Abdul Razak Al-Jilani. Contoh antara zawiyah tarekat Qadiriyah yang terawal adalah di Fes. Sebelum kalau daripada Tal'ah Kabirah, sebelum nak sampai ke simpang pergi Masjid Ain Khalil, di sebelah kiri itu ada satu zawiyah warna biru. Itu zawiyah pertama tarekat Qadiriyah di Maghrib Al-Aqsa. Itu boleh refer dalam Jejak Aulia insya-Allah. Kemudian yang ketiga, cabang yang terkenal di Maghribi adalah Al-Mukhtariyah, Al-Kuntiyah, Al-Fadiliyah dan Al-Butshishiyah. Tarekat Qadiriyah ni dia ada banyak cabang. Ada Kasnazaniyah di Baghdad, kemudian ada yang bercampur dengan Naqsyabandi, tapi di Morocco. Cuma ada tarekat Mukhtariyah yang kemudian bercambah daripada Mukhtariyah itu Al-Kuntiyah. Nama dia pelik sikit kan? Sebab barbar. Al-Kuntiyah. Mukhtariyah dengan Al-Kuntiyah ni, dia base dia banyak di belah-belah Sahara. Nak ke Sahara Barat. Itu dia punya base dia. Al-Fadiliyah berpusat di Tiznit. Fadiliyah ni, tokoh dia yang terkenal adalah Syekh Ma'ul Ainain Asy-Syankiti. Imam yang besar, imam yang agung pada zaman dia. Meninggal tahun 1910 Masihi. Dan antara mujahidin lah yang melawan penjajahan Perancis dan juga Sepanyol di Maghrib. Kemudian tarekat Al-Butshishiyah ini masyhur berpusat di Wujda. Ialah Wujda. Tepatnya di daerah Berkan. Setiap tahun diorang akan ada istimak tarekat sufi sedunia, menghimpunkan pengikut-pengikut tarekat sufi berpusat di Berkan, di ustaz dia di tarekat Butshishiyah. Di Malaysia kita tak ada lagi muqaddam yang bawa tarekat Butshishiyah. Mungkin siapa-siapa yang tiba-tiba dah terfanak kan lepas dengar Zoom ni pula. Lepas dengar muhadarah ni kan, nak jadi muqaddam tarekat Butshishiyah, ahlan kan. Mungkin Ustaz Farhan dia berminat ke kan, ataupun dia dah selesa dengan tarekat Fasiyah. Sekadar info lah kan. Sebab tarekat yang berasal daripada Morocco di Malaysia ni cuma ada tarekat Ahmadiyah, Tijaniyah dan juga Syaziliyah. Butshishiyah ke apa tak ada. Belum ada lagi. Kemudian yang keempat, tokoh-tokoh ternama daripada tarekat Qadiriyah di Morocco antaranya adalah Muhammad Mukhtar Al-Kunti. Inilah nisbah kepada cabang Al-Mukhtariyah dan juga Al-Kuntiyah. Ni abad ke-18. Kemudian Muhammad Mustafa Ma'al Ainain Asy-Syankiti. Ni syekh tarekat Fadiliyah Qadiriyah. Ma'al Ainain. Berpusat di Tiznit. Kemudian yang keempat, Maulai Hamzah Al-Butshishi rahimahullah, meninggal tahun 2017. Ini antara tokoh tarekat Butshishiyah. Tapi daripada kalangan cabang-cabang Qadiriyah ni, yang paling famous dan dominan sekali adalah Butshishiyah. Next. Ini adalah zawiyah ataupun pusat pengamalan tarekat Butshishiyah di Wujda, di Berkan. Kalau tengok kubah itu, yang kubah di tepi itu adalah maqam Maulai Hamzah Butshishi. Dan di sebelah tu adalah maqam ni lah, pengamal-pengamal tarekat dia dan sebagainya. Kebiasaan kalau orang pergi ke Berkan, memang dia akan pergi ziarah maqam Sidi Hamzah Butshishi. Next. Yang di sebelah kanan tu adalah sanad tarekat Butshishiyah kepada Nabi SAW.
Mungkin ada sebahagian daripada kita dia kata ini semua apa sanad maudhu' kata. Mana ada tarekat bersanad? Siapa kata tak ada? Kata. Dia bukan kita kata segala hizib ataupun pengamalan sesuatu tarekat tu dilakukan oleh Rasulullah pada zaman baginda, tak. Yang dimaksudkan silsilah ataupun rantaian sanad tarekat sufi lebih kepada rantaian sanad suhbah ataupun melazimi guru. Suhbah murid dengan guru dia. Tu boleh refer lah sanad tarekat Bushishiyah di sebelah tu. Kemudian di sebelah kiri tu antara tokoh-tokoh tarekat Qadiriyah Bushishiyah. Kalau yang di tengah tu adalah Sidi Jamaluddin Bushishi, itu adalah Syekh tarekat Bushishiyah yang sekarang. Anak kepada Sidi Hamzah Bushishi meninggal tahun 2017. Yang selebihnya itu adalah kerabat-kerabat dia jugalah. Dan kesemua ni adalah Ahlul Bait. Semua ni adalah Ahlul Bait. Tapi Ahlul Bait yang tidak menonjol-nonjol diri dia. Dia buat kerja dia je. Next. Kemudian tarekat Syadziliyah. Tarekat Syadziliyah ni adalah tarekat yang sangat terkenal di dunia. Diasaskan oleh Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Antara dia punya wirid-wirid yang terkenal adalah seumpama Hizbul Bahar, Hizbul Nas, Salawat Masyishiyah. Kemudian ada wirid-wirid yang lain lah. Kemudian mempunyai jalur cabang, mempunyai puluhan jalur dan cabang di serata dunia, khususnya di Afrika Utara, Timur Tengah, Eropah, Amerika dan Asia Tenggara. Tarekat Syadziliyah. Atau di Negeri Sembilan pun ada beberapa cabang tarekat Syadziliyah yang berdaftar. Tapi semua dia berjalur kepada jalur Darqawi. Kemudian yang ketiga, terbahagi kepada dua sanad utama. Kita dah sebut tadi. Sama ada cabang Syadziliyah tersebut bersambung kepada Zarruqiyah, ini Imam Ahmad Zarruq, ataupun Jazuliyah, yakni yang bersambung kepada Sidi Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Kemudian yang keempat, jalur Zarruqiyah yang masyhur di Maghrib dan juga di Algeria, seumpama Al-Milyaniyah. Ahmad bin Rashid Milyani. Ini adalah murid kepada Imam Zarruq. Akan tetapi terdapat, mungkin selepas kewafatan Sidi Ahmad bin Rashid Milyani, terdapat sebahagian pengikut tarekat yang bersikap hulu. Bersikap hulu, dia buat perkara-perkara khurafat, bid'ah dan sebagainya, menyebabkan kumpulan Milyaniyah ini dicemari dengan identiti baharu iaitu Al-Akakizah. Mungkin boleh siapa yang talib Muhammad Khamis boleh tengok kedai buku Jamiah tu ada satu bahas mengenai tasawuf fil Maghrib at-Taifah al-Akakizah. Akakizah ni lah ahli bid'ah yang menisbahkan diri mereka kepada tarekat Milyaniyah, buat bid'ah dan khurafat-khurafat yang dinisbahkan kepada tarekat tersebut. Antara dia apa? Antaranya adalah boleh kahwin lebih daripada 4, kemudian menghalalkan arak, benda-benda macam itulah, benda-benda yang common dalam satu amalan ajaran sesat. Kemudian yang kedua Al-Arusiyah, lepas tu Al-Fasiyah. Ni Al-Fasiyah ni adalah fasiyah yang dinisbahkan kepada Sidi Abdul Mahasin. Sebab fasiyah dia ada dua. Fasiyah Abdul Mahasin dengan fasiyah Muhammad bin Mas'ud Al-Fasi. Tapi yang jalur Muhammad bin Mas'ud Al-Fasi ni lebih kepada berpusat di Mekah, di Hijaz. Sebab Muhammad bin Mas'ud Al-Fasi, beliau berhijrah keluar daripada kota Fes, kemudian menetap di kota Mekah dan wafat di sana. Kemudian An-Nasiriyah, Muhammad bin Nasir Ad-Dara'i. Kemudian Ad-Dilaiyah, Muhammad bin Abi Bakar Ad-Dilai. Al-Ghaziyah. Al-Ghaziyah ni adalah Al-Ghaziyah ni adalah cabang atas daripada Nasiriyah. Maknanya apa? Tarekat Syadziliyah. Kemudian bawah dia cabang Zarruqiyah. Kemudian bawah cabang Zarruqiyah ada Ghaziyah. Bawah Ghaziyah ada tarekat Nasiriyah. Itu semua kita boleh refer kepada sanad-sanad mereka. Kemudian Ad-Darqawiyah. Nisbah kepada Sidi Abu Maulai Arabi Ad-Darqawi. Kemudian tarekat-tarekat setelahnya itu adalah berpunca daripada Darqawiyah. Seumpama Al-Harraqiyah, nisbah kepada Sidi Muhammad bin Harraq, Tituan. Kemudian Al-Ajibiyah, Sidi Muhammad bin Sidi Ahmad bin Ajibah.
Kemudian Al-Bannaniyah ataupun Al-Fathiyah Al-Bannaniyah, nisbah kepada Sidi Abu Bakar Al-Bannani, sahib kitab Madarijus Suluk ila Malikil Muluk. Kemudian Al-Madaniyah, maaf ya ada gangguan. Kemudian Al-Madaniyah ini nisbah kepada Muhammad bin Hasan Zafir Madani. Daripada Madaniyah inilah bercambahnya Al-Fasiyah yang dibawa oleh Muhammad bin Mas'ud Al-Fasi. Kemudian Al-Hibriyah, kemudian As-Siddiqiyah, Sidi Muhammad As-Siddiq. Kemudian Al-Allawiyah, Ahmad bin Mustafa Allawi, pusat dia di Mustaghanim di Algeria. Kemudian Al-Karkariyah. Tapi Karkariyah yang kita tengok sekarang di Maghrib ni adalah macam satu taifah yang agak funny jugalah. Pakaian dia berkala-kala. Satu jubah tu dia compang-camping tapi color lain-lain. Sini hijau, sini kuning, sini merah, sini hitam. Yang Karkariyah ni dia berpusat di Wujda. Kemudian Al-Habibiyah, nisbah kepada Muhammad bin Habib. Maulana Muhammad bin Habib Al-Amghari. Wafat di Meknes. Dan daripada bawah Habibiyah itu bercambah lagi satu aliran iaitu Al-Hashimiyah. Yang nisbah kepada Maulai Hashim Bilghiti, meninggal tahun 2020. Dan banyak lagi dah. Kemudian yang kelima, Jalur Jazuliyah. Ini cabang-cabang yang bersambung kepada Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, seumpama Al-Ghazwaniyah, nisbah kepada Sidi Abdullah Ghazwani. Kemudian At-Tibaiyah, Abdul Aziz At-Tiba'. Kemudian Al-Isawiyah yang berpusat di Meknes, Muhammad bin Isa ataupun dipanggil sebagai Syekhul Kamil. Kemudian Al-Hamdushiyah, Maulai Ali bin Hamdush di Zerhun. Kemudian Al-Baqaliyah, nisbah kepada Maulai Alal bin Baqal, Maulai Alal Al-Baqali. Kemudian Al-Wazaniyah. Al-Wazaniyah. Al-Wazaniyah adalah cabang daripada tarekat Jazuliyah. Kenapa Al-Wazani? Sebab sama ada dia pengamal tarekat Wazaniyah ataupun dia nisbah kepada nisbah kepada zuriat keturunan Maulana Abdullah Syarif Wazani. Tapi kebiasaan dia orang-orang Maghrib, bila nama dia Wazani, kebiasaannya mereka adalah zuriat keturunan Maulana Abdullah Syarif Al-Wazani. Kemudian At-Tuhamiyah. Tuhamiyah ni cambahan daripada Wazaniyah, yang diasaskan oleh cucu beliau sendiri iaitu Maulai Tuhami bin Muhammad bin Abdullah Syarif Al-Wazani. Kemudian Ar-Raisuniyah. Ar-Raisuniyah ni berpusat di Syeshawun, bawah pimpinan Maulana Ali Raisuni. Kemudian Al-Hinsaliyah, kemudian Asy-Syarqawiyah, kemudian Al-Hamadiyah dan lain-lain. Next. Ni tarekat Barqawiyah lah. Ni diiktibarkan sebagai mujaddid bagi aliran Syadziliyah. Tu boleh baca sendiri sebab kita nak potong masa. Next. Ni sanad tarekat Syadziliyah Darqawiyah. Sanad tarekat Syadziliyah Darqawiyah sama ada dia bersambung kepada jalur Mahajiyah ataupun sebab Sidi Maulana Arabi Darqawi ni banyak murid. Jadi banyak aliran-aliran yang bersambung kepada Maulana Arabi Darqawi itu disebarluaskan oleh murid-murid dia sebagai khalifah dia. Sekejap ya. Okey, so yang di sebelah kanan tu adalah Sidi Fathullah Bannani, seorang syekh tarekat Bannaniyah di Rabat. Kemudian di tengah tu, kalau di sebelah kanan tu adalah Maulana Abdul Rahman bin Zaidan, salah seorang muarrikh Morocco yang terkenal di kalangan Alawiyin jugalah.
Kemudian yang di tengah tu adalah Sidi Ahmad bin Mustafa Alawi, pengasas tarekat Alawiyah, dan di sebelah dia tu adalah Sidi Muhammad bin Habib Meknes, zaman muda dia. Kemudian di sebelah kiri tu adalah gambar Sidi Muhammad bin Siddiq rahimahullah. Next. Kalau yang di sebelah kanan adalah Maulai Hamzah Syakur, pengasas jalur Syakuriyah. Gambar tak ada? Gambar saya. Gambar saya tak keluar? Tak keluar pula. Tak perlu ke kan? sebab dia punya notification kat sini dia kata tak boleh guna kata. Yang penting suara ada lah insyaAllah. Kemudian yang di tengah tu adalah Sidi Muhammad bin Habib. Muhammad bin Habib Meknes, pengasas tarekat Habibiyah, Darqawiyah. Dan di sebelah kiri dia adalah Maulai Hashim Bilgiti. Salah seorang guru saya jugalah. Murid kepada Sidi Muhammad bin Habib dan juga pengasas kepada aliran Hashimiyah. Meninggal tahun 2021. Next. Kemudian tarekat Muhammadiyah. Tarekat Muhammadiyah ni apa dia? Tarekat Muhammadiyah adalah satu istilah yang digunakan oleh sebahagian pengkaji barat bagi mendefinisikan tarekat-tarekat yang zahir pada abad ke-18 Masihi. Apa dia punya elemen dia? Dia tarekat Muhammadiyah ni dia dikenali sebagai zaman Neo-Sufism lah. Maknanya pada zaman pembaharuan tajdid ilmu tasawuf. Antara tiga elemen utama tarekat Muhammadiyah ni apa dia? Yang pertama adalah perhimpunan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara kerohanian. Maknanya dia ambil direct daripada Rasulullah. Sama ada dalam mimpi ataupun dengan jaga. Kemudian yang kedua, seruan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dan amalan ijtihad serta menentang taklid. Maknanya tidak bertaklid kepada mana-mana mazhab. Tak bertaklid kepada mana-mana aliran. Direct istimbat daripada Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, berpegang dengan satu tarekat khusus berbanding tarekat yang lain. Maknanya dia tidak affiliate kepada mana-mana tarekat sebelumnya. Qadiriyah ke, Syaziliyah ke, ataupun apa-apa sahaja aliran yang lain. Kemudian antara tarekat-tarekat ini adalah Tijaniyah, Ahmadiyah Idrisiyah, kemudian Al-Ahmadiyah Al-Kattaniyah. Ini antara contoh tarekat yang zahir pada zaman Neo-Sufism ataupun tarekat Muhammadiyah. Next. Next. Okay, tarekat Tijaniyah. Biasa kalau di Fes memang famous lah tarekat Tijani ni kan. Dan juga di Senegal contohnya. Tarekat ni diasaskan oleh Ahmad At-Tijani setelah dia berhimpun dengan Nabi SAW di Busemerun, Algeria. Sebab Ahmad Tijani ni asal dia orang Algeria. Dia Algeria, lepas tu dia berpindah ke Morocco. Kemudian dia mengembangkan zawiyah dan juga tarekatnya di sana. Itu antara seberingkas mengenai sejarah Ahmad Tijani. Kemudian yang kedua, ia sangat berpengaruh di Maghribi, Algeria dan Senegal. Senegal sebab apa? Antara punca negara-negara Afrika, khususnya Senegal, Chad, Kenya dan sebagainya, terselamat daripada dakwah kristianisasi penjajah-penjajah barat disebabkan berkat dakwah dan jihad pengikut tarekat Tijaniyah. Sebab tu kalau kita tengok di zawiyah di Fes, zawiyah Sidi Ahmad Tijani kan, kita akan tengok banyak orang Senegal. Banyak orang kulit hitam. Kemudian ia juga turut berkembang di Eropah, di Amerika, di Malaysia. Malaysia di mana? Di Negeri Sembilan ada, dan di Kedah pun ada. Kedah dan Terengganu. Di Indonesia dan juga di Singapura. Kemudian yang ketiga, wirid yang terkenal adalah selawat Fatih. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Itu adalah wirid ataupun selawat asas tarekat Tijaniyah. Dikatakan Sidi Ahmad Tijani dapat selawat tersebut daripada Nabi SAW.
Kemudian yang keempat, antara tokoh yang terkenal adalah Amirul Mukminin Sultan Maulai Sulaiman Al-Alawi. Maulai Sulaiman ni dia ambil tarekat Tijaniyah daripada Ahmad Tijani sendiri. Dan sejak daripada Maulai Sulaiman sampailah Raja Muhammad Sadis sekarang ni, kesemuanya bertarekat dengan tarekat Tijaniyah. Sebab tu kita tengok banyak daripada zawiyah-zawiyah di Morocco, tak ada zawiyah yang paling cantik dan lawa dalam Morocco tu kecuali Tijaniyah di Fes. Ya, sebab dia direct fund daripada Raja. Sebahagian orang kata direct fund daripada Raja. Wallahu a'lam. Kemudian antara tokohnya lagi adalah Sidi Arabi bin Sa'id. Ini antara imam tarekat Tijaniyah di Maghrib dan sangat terkenal lah di Rabat. Kemudian Ahmad Ayyashi Sukairij dan juga Muhammad Al-Hajjuji. Kedua orang ni banyak mengarang kitab, dia difak akan tarekat Tijaniyah. Next. Kalau yang di sebelah kanan tu adalah contoh sanad tarekat Tijaniyah lah. Tapi ini di Malaysia punya sanad. Kemudian yang di tengah tu adalah maqam Sidi Ahmad Tijani di Fes. Kemudian yang di sebelah kiri tu, yang muka censored tu kan, sebenarnya bukan nak tunjuk apa sangat pun. Itu adalah jubah, tasbih dan juga beg milik Ahmad Tijani yang saya sempat ziarah sebelum saya balik ke Malaysia. Kita tu je, tak ada apa sangat pun. Asar lah kan, tabarruk. Macam kona, tanyalah. Next. Kemudian yang di sebelah kanan tu adalah Sidi Arabi bin Sa'id. Meninggal tahun 1891. Makam dia sangat terkenal lah di Rabat. Kemudian yang di tengah tu adalah Ahmad Ayyashi Sukairij, Qadi Marrakesh. Dia banyak karang kitab mengenai tarekat Tijaniyah. Dan dia dimakamkan di bahagian kaki Qadi'iyat di Marrakesh. Kemudian yang di sebelah kiri adalah Muhammad bin Muhammad Al-Hajjuji Al-Hasani. Ia adalah murid kepada Sidi Muhammad bin Ja'far, kemudian murid Masyayikh Qarawiyin. Tapi beliau berpindah daripada Fes ke Dimnat dan wafat di sana. Dia pun ada juga karangan mengenai tarekat-tarekat Tijaniyah. Dalam gambar ni, kalau Sidi Arabi bin Sa'id, dia berketurunan Zainal Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Kalau Sidi Ayyashi Sukairij, dia berketurunan Hasan bin Thabit. Sebab tu dia Al-Ansari, Al-Khazraji Al-Ansari. Kalau Sidi Muhammad Al-Hajjuji, dia Idrisi Al-Hasani. Idrisi Hasani. Tuan Nabi lah, sallallahu alaihi wa alihi. Next. Kemudian, tarekat yang kedua, tarekat Ahmadiyah Idrisiyah. Tarekat ni agak majhul lah di Morocco, tapi sangat terkenal di Masyriq, di Mesir, di Sudan, di Asia Tenggara. Dia diasaskan oleh Imam Ahmad Idris di kota Fes pada 1213 Hijriah. Melalui penerimaan aurat daripada Rasulullah SAW secara jaga. Di antara wirid asas dia adalah Fatihatul Aurat, Tahlil Makhsus, fi kulli lamhatin wa nafasin, Selawat Azimiyah, Istighfar Kabir. Kemudian ia berkembang di Maghribi pada permulaan dia, tapi sekarang dah tak ada dah. Tidak ditemui pengamal tarekat Ahmadiyah di Morocco dari kalangan masyarakat setempat. Kemudian di Algeria, di Libya, di Mesir, Hijaz, Yaman, Syam, Turki, Itali, UK dan Asia Tenggara. Itali pun ada. Tapi Itali mula masuk tarekat Ahmadiyah sekitar 80-an ke 90-an melalui sanad orang Melayu. Sebab dia punya muqaddam dia, Syekh Abdul Wahid Pahlavi sini, meninggal tahun 2017. Beliau mengambil tarekat Ahmadiyah daripada Syekh Abdul Rashid bin Muhammad Said Al-Linggi, anak Syekh Muhammad Said Al-Linggi rahimahullah, dan dikembangkan tarekat tersebut di Venice, di Itali. Kemudian yang keempat, mempunyai cabang seumpama tarekat Sanusiyah yang disebahkan kepada Muhammad bin Ali As-Sanusi, Ar-Rashidiyah yang disebahkan kepada Ibrahim Ar-Rashid, dan Ad-Dandarawiyah. Daripada Ar-Rashidiyah ada pecahan Dandarawiyah. Next. Perkembangan tarekat di Maghribi hanya melalui jalur As-Sanusiyah daripada perantaraan murid-murid Imam As-Sanusi. Seumpama Muhammad bin Abdul Wahid Al-Kittani,
datuk kepada Syekh Abdul Hai Al-Kettani. Kemudian Abdul Hadi Awad Al-Fasi, ini yang sebenar-benarnya mengembangkan tarekat guru dia di Fes. Meninggal tahun 1901 di bab futuh lah. Kemudian Ahmad bin Sudah Qadi Meknes. Ini murid-murid Imam Sanusi yang mengembangkan tarekat Sanusiyah ataupun cabang Ahmadiyah di Maghrib. Kemudian yang keenam, tapi yang murid-murid Imam Sanusi ni mereka tak jumpa di Maghrib. Kesemua daripada mereka ni berjumpa di Hijaz, di Mekah, di Jabal Abi Qubais. Kemudian yang keenam, begitu juga terdapat jalur Rashidi dan Darawi yang diambil oleh Muhammad bin Ja'far Al-Kettani sebagai tabarukan. Jadi Muhammad bin Ja'far bila dia datang ke kota Madinah, Madinah Al-Munawwarah, dia sempat berhimpun dengan Muhammad Ad-Dandarawi dan mengambil tarekat Ahmadiyah, Rashidiyah dan Darawiyah daripada jalur beliau, daripada Muhammad Dandarawi itu sendiri. Dan dia diberi izin untuk mengijazahkan tarekat tersebut. Cuma dalam rekod kita tak jumpa lagi siapakah orang-orang Morocco yang mengambil tarekat Ahmadiyah daripada jalur mereka-mereka ni. Kemudian yang ketujuh, hingga kini tidak ditemui sebarang pengamalan tarekat dalam kalangan masyarakat tempatan. Kemudian yang ke-8, tarekat ini juga menjadi penyangga ataupun asas pembentukan Daulah Adarisah di Mikhlaf As-Sulaimani di Asir ataupun sekarang sekarang di bawah jajahan Arab Saudi, dan juga kerajaan Libya. Libya sebelum ditakbir oleh Republik yang dibawa oleh Muammar Gaddafi, sebelumnya adalah pemerintahan beraja yang dipimpin oleh Raja Idris Al-Mahdi Sanusi, cucu kepada Imam Muhammad bin Ali As-Sanusi, sebelum digulingkan oleh Muammar Al-Gaddafi. Next. Yang di sebelah kanan tu adalah Maqam Sidi Ahmad di Sabia, di Saudi lah sekarang. Kemudian di sebelah kiri itu adalah gambar kepada Imam Muhammad bin Ali As-Sanusi sewaktu perjalanan dia daripada Hijaz ke Jabal Akhdar ataupun di Jagubuk. Next. Yang ni adalah sanad tarekat Ahmadiyah. Kalau kita tengok daripada atas tu, Syekh Ahmad, di bawahnya ada beberapa orang murid yang giat mengembangkan tarekat dia, seumpama Muhammad bin Ali As-Sanusi, kemudian anak dia iaitu Syekh Abdul Al, kemudian Muhammad Sirul Khatam, kemudian Muhammad Uthman Mirghani, kemudian Ibrahim Ar-Rashid, dan tabaqat-tabaqat di bawah lah. Sanad tarekat Ahmadiyah ni saya ada detail kan secara terperinci dalam tesis master saya. Tengoklah, kalau ni saya kalau rajin saya cetak lah kan. Sebab sekarang ni buat masa ni kita ada banyak lagi kitab-kitab lain yang kita nak cetak, insya-Allah. Doa-doa lah moga dipermudahkan. Jadi yang masuk ke Morocco adalah jalur tarekat Sanusiyah dan juga Rashidiyah. Next. Kemudian yang terakhir adalah tarekat Kattaniyah. Tarekat Kattaniyah. Mula-mula ia diasaskan oleh Muhammad bin Abdul Wahid Al-Kettani di Fes. Kemudian dikenali sebagai Al-Muhammadiyah Al-Kattaniyah yang berpusat di Suq Al-Qattanin. Kalau siapa pergi ke Ul Madinah di Fes, Madinah Qadimah, berhampiran dengan Maulai Idris, ada satu kawasan dipanggil Suq Qattanin. Boleh naik ke atas, memang akan jumpa pintu besar Zawiyah ni. Dekat dalam tu lah ada makam Sidi Muhammad bin Abdul Wahid dan beberapa sahabat Kattaniyah yang lain lah. Itu adalah zawiyah pertama tarekat Kattaniyah. Lalu ia ditajdid oleh cucu dia iaitu Imam Muhammad bin Abdul Kabir rahimahullah selepas berhimpun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jaga di Jami' Qarawiyin. Lalu dikenali sebagai Ahmadiyah Al-Kattaniyah. Jadi sekarang tarekat Kattaniyah, sanad dia tidak ada lagi yang bersambung kepada Muhammad bin Abdul Wahid. Semua dia akan bersambung kepada Muhammad bin Abdul Kabir daripada Nabi SAW. Kemudian ia berkembang di Maghribi, Mesir, Hijaz, sebahagian negara Eropah dan Amerika. Di Malaysia tak ada. Mungkin kalau Ustaz Farhan berminat ke kan, kok dia nak combine Fasiyah, Bushishiyah, Kattaniyah ke kan, 3 in 1. Tiga-tiga boleh. Bolehlah.
Jadi muqaddam insya-Allah. Kemudian yang keempat, tokoh terkenal Muhammad bin Ja'far Kittani, Muhammad Abdul Hayy Kittani dan Muhammad Baqir Al-Kittani. Ada banyak, tapi yang terkenal 3 orang inilah. Next. Yang di sebelah kanan tu adalah gambar gambar maqam Sidi Muhammad bin Abdul Wahid Kittani dalam zawiyah dia. Kemudian di tengah tu adalah sanad tarikat Kittaniyah. Kalau daripada bawah tu adalah daripada guru kami Dr. Badruddin bin Abdul Rahman Al-Kittani, daripada bapa saudara dia Muhammad bin Muhammad Al-Baqir Kittani, daripada datuk dia Muhammad Al-Baqir, daripada ayah dia daripada abang kandung dia Muhammad Al-Mahdi, daripada ayah dia Abul Faid Muhammad bin Abdul Kabir Al-Kittani, daripada Nabi SAW. Ataupun kalau kita singkatkan lagi sanad, Dr. Badruddin juga ambil daripada atuk dia Muhammad Al-Baqir, daripada ayah dia Abul Faid, daripada Nabi SAW. Dan saya ada ambil tarikat ini secara tabarukan daripada guru saya Dr. Hamzah Kittani hafizahullah. Kemudian yang di sebelah kiri itu adalah kerusi tempat di mana masyayikh Kittaniyah mengajar. Sidi Muhammad bin Ja'far, Abul Faid, Abdul Hayy Kittani, Ja'far Kittani pernah mengajar hadis di situ. Kerusi original. Masih ada lagi sampai sekarang. Next. Yang di sebelah kanan tu adalah 2 orang anak Sidi Muhammad bin Ja'far Al-Kittani. Kalau di sebelah kanan tu adalah Sidi Zamzami, dan di sebelah kiri itu adalah Sidi Maki Kittani. Dua-dua ni wafat di Damaskus, di Syam. Kemudian yang di tengah adalah gambar Muhammad Al-Baqir Al-Kittani. Ada yang kata ni gambar Imam Abul Faid, tapi riwayat masyhur kata ni adalah gambar Imam anak dia Muhammad Al-Baqir masa muda. Maqam Muhammad Al-Baqir ni ada di Salah, di Zawiyah Kittaniyah Salah. Kemudian di sebelah kiri itu adalah Abdul Hayy Kittani, Musnid Asrih, sahib Fihrisul Faharis dan sebagainya. Dan beliau wafat di France, di Nice, dan dimakamkan di sana. Sebab ada nizak ataupun konflik antara dia dengan Raja Muhammad Khamis. Itu antara tokoh tarekat Kittaniyah. Next. Wallahu a'lam. Jadi untuk rujukan kitab-kitab mengenai tasawuf Morocco secara keseluruhan dia, boleh rujuk kepada kitab-kitab berikut. Antaranya seumpama At-Tashawuf ila Rijal Tasawuf karangan Ibnu Zayyad, kemudian Mir'atul Mahasin di akhbar Syekh Abdul Mahasin, ni mengenai sejarah tarekat Syadziliyah di Maghrib. Gambar tak boleh keluar pula kalau tak saya tunjuk sekarang. Tapi tak apalah. Kemudian Salwatul Anfas, Tabaqat Syadziliyah Kubra, Kaifa Nasya'at Tasawuf fil Islam Abdul Hayy Kittani. Kemudian Al-Mutrib. Al-Mutrib ni bagi saya kitab yang paling mudah lah, paling simple. Boleh beli. Karangan Syekh Abdullah At-Talidi rahimahullah. Kemudian Ma'lamat ataupun Ensiklopedia Tasawuf Islami oleh almarhum Dr. Abdul Aziz bin Abdullah, salah seorang lecturer terus hadis pada saya. Ada 3 jilid. Tapi kebanyakan maklumat dalam ensiklopedia dia ada beberapa kesalahan yang agak fatal lah. Tapi ala kulli hal ada beberapa maklumat yang lain boleh kita ambil faedah. Kemudian yang ke-8, Sufi Orders in Islam, J.S. Trimingham. Itulah rujukan saya bagi menulis ataupun buat slide ni. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Itu sajalah perkongsian yang dapat saya kongsikan. Banyak baca je kalau nak syarah kan sampai isyak. Tapi berhenti kat sini je lah insya-Allah. Jadi sebelum kita tangguhkan majlis, ada sebarang persoalan? Tak ada. Semua arif billah semua. Semua minal muqaddamin. Safi, masya-Allah. Imam Kushairi itu. Tak ada? Tak ada soalan? Semua jelas? Semua orang tarekat semua insya-Allah. Orang zawiyah semua ni. Jadi kalau tak ada,
Jadi kalau tak ada apa sebarang soalan, kita tangguh majlis kita insya-Allah taala. Saya mengucapkan terima kasih lah, tinggi penghargaan, terima kasih kepada pihak PMMM kerana sudi menjemput saya untuk bagi talk. Dan mohon maaf lah jika ada keterlanjuran kata, terburis hati, terkasar bahasa, apa yang terlebih terkurang sepanjang sesi ini, mohon dimaafkan dan mohon dihalalkan insya-Allah. Macam kuliah maghrib pula kan, nantilah. Itu sahaja. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita boleh tangguhlah insya-Allah. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir. Jadi minta doa antum semua. Semoga dipermudahkan urusan dunia akhirat insya-Allah. Dilapangkan rezeki dan sebagainya lah. Doa baik-baik lah. Wallahu a'lam.